vaksin ini satu perkara yang melibatkan berkaitan dengan agama, perlunya kembali kepada agama, tidak perlu dengan nasihat para doktor ataupun sains. Jadi kita nak dengar penjelasan daripada dua ahli panel kita bagaimana isu vaksin ini dibahaskan dalam kerangka perubatan dalam Islam. Baik, para penonton, para pendengar yang saya hormati dan kasih sekalian, jadi tanpa membuang masa, kita nak mulakan pusingan pertama kita dengan Dr. Zaimi dulu. Doktor, sebagai mukadimah ataupun pembuka bicara kita pagi ini, Doktor, boleh tak Doktor huraikan tentang penyakit dan ujian ini dari perspektif Islam, iaitu Quran dan Sunnah itu sendiri, dan seterusnya. Apa hubung kait virus COVID-19 ini, Doktor, dengan fitnah akhir zaman? Dengan segala hormatnya dipersilakan, Doktor. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Hasbi Abdul Rahman yang merupakan moderator pada pagi ini. Juga Dr. Zakrul yang biasa kita berforum bersama. Saya ingat ini kali kedua kot kita forum, dan kita kali ketiga, sebab ada sekali saya IQ Anjur, yang kedua Dr. Zakrul Anjur, tapi bukan forum tu, lebih kepada sembang-sembang santai. Asalnya saya nak jadi pendengar je, lah kali kena jadi ahli panel juga masa itulah. Dan yang ketiga, kita bersama dalam forum pada pagi ini. Baik, kita bersama dalam satu forum yang mana kita nak membincangkan soal vaksin lah. Tapi sebelum tu kita nak buat sikit mukadimah lah berkenaan dengan penyakit, berkenaan dengan wabak, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, wabak ini satu benda yang biasa kita dengar masa mula-mula berbicara tentang COVID tahun lepas pun, ataupun pada permulaan PKP pun dah banyak dah ustaz-ustaz bercerita tentang wabak, apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu kita tahu berkenaan dengan sunnah yang Nabi SAW tunjukkan kepada umatnya apabila berlakunya sesebuah wabak. Di antara hadis yang terkenal ialah hadis yang berkaitan dengan ta'un, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Nabi berkata, "Idza waqa'a bi ardin fala taqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, atau kama qal, dengan maksud apabila sesebuah negeri telah dilanda dengan wabak ta'un, maka jangan kau masuk ke tempat itu. Dan apabila ia telah berlaku di sebuah negeri dan kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar daripada negeri tersebut. Dan hadis ini sebenarnya mengajar kita tentang konsep kuarantin lah. Konsep kawalan pergerakan, yang mana sebelum Perdana Menteri kita ajar tentang PKP, PKPB, PKPD, semua ni, sebenarnya Nabi SAW telah ajar dululah. Nabi telah ajar satu konsep kuarantin yang mana dibuktikan pada hari ini benar dari sudut amalan perubatan. Walaupun ada sebahagian daripada kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahawasanya Nabi larang daripada pindah ni untuk menjaga jiwa orang miskin dan menjaga jiwa orang sakit, supaya orang sakit tu masih ada orang sihat yang mengawal dia ataupun merawat dia. Tetapi pandangan ramai ulama di zaman sekarang mengatakan bahawasanya bukan hanya sekadar itu. Nabi larang untuk berpindah ni bukan hanya sekadar nak menjaga jiwa orang miskin, bukan hanya sekadar nak merawat orang sakit, tetapi nak mengawal wabak tu sendiri daripada merebak ke tempat lain. Dan perkara ini dibuktikan oleh tindakan Amr bin Al-As ketika mana wabak melanda negara Syam pada ketika itu, yang dipanggil sebagai peristiwa Ta'un Amawas. Pada zaman pemerintahan Umar Ibn Khattab, ramai di kalangan sahabat yang meninggal disebabkan ta'un itu, sehingga kan Amr bin Al-As menganjurkan kepada mereka untuk mengasingkan diri di bukit-bukit, di lereng-lereng bukit, jauhkan diri daripada manusia. Walaupun pada peringkat awal sebahagian daripada sahabat Nabi SAW tidak bersetuju dengan tindakan Amr bin Al-As, tetapi terbukti
Tapi mereka taatlah kerana Amru ni merupakan wakil kepada khalifah pada masa itu. Mereka taat kepada Amr dan akhirnya tindakan Amr ini berjaya mengawal penularan wabak taun yang berleluasa di daerah Syam. Yang mana kalau kita pergi ke Jordan hari ini, dia ada satu kawasan dipanggil Al-Aghwar. Aghwar itu merupakan kawasan taun yang dahsyat. Sehingga kan Muaz Ibnu Jabal terkorban di sana, Abu Ubaidah juga terkorban di sana, Syurahbil pun terkorban di sana. Yang mana ini merupakan satu peristiwa yang menyedihkan kita. Baik. Jadi majoriti ulama pada hari ini berpendapat Nabi SAW melarang orang daripada berpindah daripada tempat wabak pergi ke tempat lain adalah disebabkan oleh kerana nak menjaga supaya wabak itu tidak berjangkit. Walaupun ada hadis Nabi SAW yang seolah-olah menafikan jangkitan, seperti mana kata Nabi, la adwa wala tiyarah, tidak ada jangkitan dan tidak ada kepercayaan sial, tetapi kebanyakan ulama hari ini mentakwilkan maksud hadis tu bukan bermakna Nabi menafikan jangkitan secara mutlak. Kerana jangkitan berlaku dengan bukti saintifik. Bahkan hari ini kita tengok COVID ni betul-betul berjangkit. Maka maksud sebenar yang difahami oleh para ulama yang tahqiq dalam ilmu mereka, hadis ini bukan bermaksud Nabi menafikan jangkitan, tetapi maksud hadis ni ialah salah satu daripada dua takwilan. Sekadar kajian saya ada dua takwilan yang kuat dalam masalah ini. Yang pertama, bila Nabi kata la adwa, tidak ada jangkitan, bukan la itu bukan bermaksud la nafi, tetapi la nahi. Jangan menjangkitkan. Maksudnya Nabi SAW larang kita menjangkitkan orang. Kalau kita ni ada ruang untuk, ada potensi untuk menjangkitkan orang lain, maka jangan pergi tempat. Sebab itu dalam hadis Nabi kata la yuradanna mumrid ala musih. Janganlah yang sakit itu dibawa bercampur dengan yang sihat. Itu takwilan yang pertama, seperti mana yang disebutkan oleh seorang profesor hadis. Walaupun benda ni disebut lama, tapi dia yang mempopularkan, iaitu Syekh Sharaf Al-Qudah, seorang pensyarah hadis di University of Jordan. Dia kata la ini bermaksud la nahi, yang bermaksud larangan Nabi SAW daripada menjangkitkan. Sebab itu di akhir hadis Nabi kata firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu bila nampak orang yang kena kusta, seperti mana kamu lari bila ternampak singa. Okey? Yang kedua, majoriti ulama berpendapat bahawasanya takwilan yang tepat bagi hadis ini bukan Nabi menafikan jangkitan secara mutlak, tetapi Nabi SAW menafikan kepercayaan orang jahiliyah yang menganggap bahawasanya jangkitan itu berlaku sendiri walaupun tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi ketika mana ditanya tentang isu, sebab itu Nabi SAW bila di zaman dia ada tanya, faman a'dal awal, kalau betul jangkitan ni berlaku sendiri tanpa ada, orang kata apa, tanpa ada izin Allah, siapa yang menjangkitkan binatang yang mula-mula, unta yang mula-mula kena kurap tu? Dah tentu Allah Ta'ala yang turunkan. Maksudnya jangkitan itu memang tidak dinafikan secara mutlak di dalam agama. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis lagi riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah pernah bertanya Nabi tentang ta'un. Bila kita bincang soal wabak, kita kena bincang soal ta'un juga. Kerana di zaman Nabi SAW, ta'un ini merupakan satu wabak yang senang jangkit. Dan ta'un dalam bahasa Arab bukan ta'un dalam bahasa Melayu. Ta'un dalam bahasa Melayu ni kolera. Ta'un dalam bahasa Arab bermaksud plague. Dia adalah satu penyakit yang bukan kolera lah, tapi dia berjangkit dan dia mematikan. Dia memang bahaya. Maka dalam hadis Aisyah bertanya Nabi SAW, sa'altun Nabi SAW anit ta'un. Aku bertanya Nabi SAW tentang ta'un. Nabi SAW kata, fa'akhbarani bi'annahu azabun yab'asuhu Allahu ala man yasha. Ta'un ni azab yang Allah Ta'ala hantar kepada orang yang dia ingin. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala menjadikan ia rahmat bagi orang mukmin. Maka bila Allah Ta'ala turunkan wabak ta'un, Allah Ta'ala nak bagi azab pada satu kumpulan, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak bagi rahmat pada satu kumpulan yang lain. Kenapa rahmat? Kerana orang yang ta'un, mati dalam keadaan ta'un, dia mati dalam keadaan mendapat gelaran syahid akhirat. Kemudian Nabi SAW kata, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Atau kama qala. Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun yang berlaku ta'un di tempat dia dan dia duduk di tempat dia. Dia taat kepada
arahan Nabi supaya tak keluar daripada kawasan dia. Dia duduk, dia tahan diri dia daripada berjalan, duduk di tempat dia, sabiran muhtasiba. Dalam keadaan sabar, dalam keadaan nakkan pahala, melainkan tak ada orang yang buat benda ni, melainkan dia akan dapat pahala syahid. Pahala syahid, syahid akhirat. Ibn Hajar mengatakan, orang yang tak ke mana-mana, duduk di tempat dia, taat kepada SOP yang Nabi letakkan, walaupun tidak kena penyakit wabak, dia dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Kalau dia kena, confirm syahid akhirat. Kalau tak kena, insya-Allah dapat seperti, walaupun tak sempurna, tetapi seperti. Maka dalam keadaan kita sehari ni, mungkin ada yang tension, ada yang stres, tak dapat bergerak. Saya pun stres juga. Ustaz Azbi pun stres, tak boleh pergi Tanjung Malim. Nak pergi beli barang, terpaksa pergi ke Kuala Kubu Baru, terpaksa pergi ke Rawang. Sebab dia Selangor kan. Saya duduk di Tanjung Malim. Stres juga. Kat sini tak ada Starbucks, tak ada fast food pun tak banyak kan. Tak ada makanan-makanan yang ada di Kuala Lumpur. Kejutan budaya jugalah sebab saya selalu pergi Kuala Lumpur kan. Tapi kita kena ingat bahawasanya kita duduk di kawasan kita, kita tak keluar merentas daerah atau merentas negeri hanya semata-mata kerana selain daripada kita patuh kepada SOP kerajaan, kita juga sedang melaksanakan sunnah Nabi SAW bila berlakunya wabak. Adakah wabak ini ada kaitan dengan akhir zaman? Dah pastilah. Kerana dalam hadis Aisyah pun sebut, Allah Ta'ala akan hantarkan satu penyakit sebagai azab kepada satu kaum. Tapi adakah semua itu dia dianggap sebagai azab? Tak. Orang yang saleh akan dianggap sebagai rahmat untuk dia. Dan dalam hadis yang lain pun, Nabi SAW menyebutkan apabila berlakunya banyak kemaksiatan dalam sebuah negeri, Allah Ta'ala akan hantar penyakit yang tidak pernah dikenali oleh orang sebelumnya. Ini merupakan salah satu daripada peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Selain daripada orang yang terkena wabak ini dianggap sebagai orang yang syahid akhirat, kita juga kena banyak muhasabah diri. Mungkin sebelum ni kita banyak melakukan maksiat. Orang yang dianggap sebagai pemerintah kena muhasabah balik, orang yang dianggap sebagai rakyat kena muhasabah balik, pegawai-pegawai kerajaan kena muhasabah, semua orang di sektor swasta pun kena fikir-fikir balik banyak kemaksiat yang kita buat, dan kita kena kembali semula kepada agama. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita beringat benda yang kita tak nampak ni, akhirnya kita jadi takut. Benda yang sekecil-kecil, yang tidak mampu hidup tanpa ada host pun, macam virus ni, dia tak boleh hidup tanpa ada host. Dia tak boleh hidup tanpa ada sel untuk dia menumpang. Pun kita takut. Dia tak boleh bergerak sendiri. Itu pun kita takut. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala hantar azab yang Allah Taala pernah hantar kepada Samud, kepada Ad, kepada Namrud dan kepada lain-lain orang yang derhaka kepada dia. Ini merupakan satu perkara yang kita kena muhasabah diri ya. Jadi saya rasa untuk round pertama ni okey lah kot. Kita bagi ruang kepada Dr. Zakro pula nak cakap, saya pun nak dengar juga kan. Wallahu taala alam bisawab. Saya serah balik kepada Ustaz Azmi. Jazakumullahu khair. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi tadi. Walaupun beliau penat, baru tamat kuliah beliau pagi tadi, tetapi kita tengok semangat yang beliau tunjukkan, masya-Allah, macam baru nak start balik ya. Jadi kita gunakan ruang semangat beliau tengah naik pada pagi ni, pagi Jumaat ni, semaya Jumaat pun tak ada. Jadi insya-Allah kita akan manfaatkan pandangan beliau bagaimana dalam konteks Islam melihat penyakit ini. Bagaimana zaman Nabi SAW, penyakit ini sudah pun bermula dan bagaimana Islam menanganinya. Dan Alhamdulillah tadi Ustaz Ruzaimi pun sebut beberapa term perubatan tu. Saya pun bimbang juga, takut tersalah. Tapi ilmu yang baru sangat bagus. Koleranya, tak ada host dan sebagainya. Dan kita nak beralih kepada pakar perubatan kita pula. Kalau tadi kita dengar pandangan dalam konteks agama, Al-Quran dan juga hadis, kita nak dengar pandangan daripada Al-Fadhil doktor kita. Doktor, semenjak wabak ini melanda, pandemik ini melanda, pakar perubatan kita telah mencari berbagai kaedah untuk menangani dan mencipta antaranya lah vaksin ya. Jadi hari ini dalam kita membicarakan persoalan ataupun tajuk berkaitan dengan vaksin ini, satu benda yang dicipta oleh manusia dengan mempunyai pelbagai-bagai agenda tertentu, kita nak tahu dulu berapa jenis vaksin yang ada dan yang paling penting apakah konten ataupun apakah kandungan ingredient yang ada dalam virus itu ataupun vaksin itu sendiri sehingga ianya menimbulkan kebimbangan bagi banyak pihak pada hari ini. Dipersilakan doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ustaz Azbi, terima kasih Dr. Zaimi dan terima kasih pada Politeknik Sultan Azlan Shah yang sudi menjemput saya. Dengar jelas kan? So, topik ni berat ni. Kita belajar imunologi untuk medical student, saya pun 2 minggu punya lecture pun don't jam. So, untuk nak memahami satu topik di vaksin, ada vaksinologi dan ada imunologi. Hebat Allah Ta'ala mencipta manusia ni dengan sistem pertahanan. Kalau adalah satu negara yang ada sistem pertahanan macam tubuh badan manusia, negara tu memang sangat-sangat kukuh. Tapi bila kita bercerita mengenai macam mana serta-serta penyakit dia berlahir akibat wabak ataupun yang diturunkan oleh Allah SWT, makhluk-makhluk yang Ustaz Razmi sebut tadi, Ustaz Razmi sebut virus, bakteria, fungus. Jadi sebenarnya bila kita nak tengok sistem tubuh manusia, pertama sekali bila kita nak memahami vaksin, kita kena memahami sistem pertahanan badan itu sendiri. Allah Ta'ala mencipta manusia ni dengan makhluk-makhluk yang banyak, jadilah satu tubuh manusia. Kalau kita tengok bawah mikroskop, kulit kita ni penuh dengan macam-macam makhluk. Kulit kita je. Dan tapi dibina sistem pertahanan yang kita sebut immunity, innate immunity. Kulit ni sendiri adalah immunity dia. Dan atas kulit ni juga mempunyai bakteria yang baik atau bakteria yang jahat. Dalam mulut kita ni saja beribu-ribu lemon, beribu-ribu bakteria dalam mulut kita. Jadi, tapi sistem pertahanan yang kompleks ini dijadikan, kalau kita ikut zaman dahulunya, undang-undang rimba, mana-mana manusia yang betul-betul kuat saja yang survive. Yang tak kuat, mati. Yang tak kuat, jangkitan, mati. Kerana itu bila kita lihat, zaman dahulu, kita tengok sejarah. Kebanyakannya pembesar-pembesar mati kerana demam panas, umur 40-an dah mati. Atau dalam family ramai anak-anak kecil yang mati. So yang survive, yang betul-betul hidup adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai kadar immunity yang penuh. Sama ada dia survive dari jangkitan ataupun dia survive akibat daripada vaksin itu sendiri. So dalam proses perjalanan seorang manusia itu, apabila dia lahir, saya kena cerita imunologi dulu, basic. Pasal kalau tidak, tak faham. So bila seorang baby itu lahir, baby tidak ada sistem imun. Kulit dia fragile, sel dia fragile. Macam mana baby itu kita tengok, macam itulah sistem pertahanan dia. Boleh bayangkan askar Melayu diraja rupa macam baby bila lahir. So sama, rupa dia sama, sangat lemah. So tapi selepas umur 6 bulan, apabila masa 0 sampai 6 bulan, baby bergantung sepenuhnya kepada sistem pertahanan ibu. Ibu bagi loan, bagi semua askar-askar segala imun antibody telah dipindahkan daripada ibu ke dalam seorang bayi sampai umur 6 bulan sebenarnya. So 4 ke 6 bulan adalah proses yang mana sistem pertahanan bayi itu mula terbina sendiri. Sampailah dia dewasa, kematangan dicapai dalam lingkungan umur 5 tahun sebenarnya, 5 tahun. Masa tu kalau macam Ustaz Azbi, Dr. Rozami, kalau anak kecil bawah 5 tahun selalu demam. Sikit-sikit demam, sikit-sikit demam. Lepas 5 tahun dah sihat, darjah 1, darjah 2 dah okey. Tapi bawah 5 tahun, demam, batuk sesama. Demam, batuk sesama. Hantar nursery, acara bulanan demam. Acara bulanan batuk sesama. Kerana itu adalah sistem. So, kalau dilihat kerana cara begitu, kalau kebanyakannya, kalau katakanlah nak kemudaratan, nak meninggalkan akibat jangkitan, under 5 mortality, kita panggil under 5 mortality, kematian bawah umur 5 tahun, masih lagi favourite untuk Malaysia adalah jangkitan paru-paru dan juga cirit birit. Masih lagi top penyebab utama kematian bawah 5 tahun. Tapi bila dah survive, anak-anak ni akan jadi anak-anak yang kuat. Kerana apa? Baru kita cerita jangkitan. Apabila kita manusia ni hanya boleh dijangkitkan oleh kuman-kuman. Kuman ni tak banyak. Nama dia 4 je. Virus, bakteria, kulat dan toksin. Toksin contoh adalah rembesan-rembesan daripada virus atau bakteria. Selalu bakteria yang macam difteria contoh, dia tak mati, kita tak dijangkit oleh difteria. Yang menyebabkan kemudaratan adalah toksin yang disebabkan oleh difteria. Jadi contohnya bila kita kata, bila body kita hanya 4 golongan yang besar yang menjangkiti badan kita mesti mengenali kuman ni. Kalau kita katakan contoh virus. Virus kalau kita sebut
virus yang paling orang kenal adalah influenza virus. Sekarang COVID virus, dengue virus, chikungunya virus. Ini virus. Virus punya tata cara kerja seperti komputer ni. Dia on, kejap lagi dia mati. Clock in pukul 8, masuk pukul 5. Maksudnya very systematic. Very systematic. Bila dia masuk dalam badan, dia akan cari host dia. Apa host dia? Macam contoh HIV, dia cari darah putih yang bernama CD4. Dia cari CD4, dia tak cari sel yang lain. Dia cari CD4. Itu cara kerja dia. Macam COVID-19, dia cari sel apa? Dia cari sel ACE cell, kita panggil ACE receptor untuk dia bertindak balas sebagai contoh. So sangat sistematik. Jadi kalau kita lihat bakteria dia hentam kromo. Bakteria ni dia macam kongsi galak kampung. Dia bawa parang, dia langgar semua, dia tak peduli. Dia masuk, dia langgar semua. Kalau jumpa polis dia lari. Itu bakteria. Contoh Streptococcus pneumonia ataupun Klebsiella pneumonia yang selalu buat jangkitan pada orang tua sebagai contoh. Jangkitan paru-paru, Streptococcus pneumonia sangat memudaratkan. Fungus hanya menjangkiti manusia tak kala badan kita lemah. Contohnya kalau kita nak kata kalau badan kita fit, fungus ni duduk kat kulit je lah, sekadar panau, tu kulat. Tapi untuk dia jangkit dalam darah, masuk dalam darah, memerlukan tubuh badan yang sangat-sangat lemah. Jadi bila kita faham yang ini, baru badan kita mempunyai tentera yang khusus. Tentera yang khusus, dan pasal kita bercakap mengenai virus, dia kena kita mempunyai sistem pertahanan sama ada mencegah virus ini masuk, itu pertama. Kedua, kalau dah masuk, nak cegah daripada dia replicate. Kalau dah replicate, okey, dah replicate. So cara yang paling mudah adalah macam mana kita nak menyediakan askar kita terus terhasil dalam badan. Maksudnya masuk je virus, terus terhasil. So virus tak boleh direplicate. Virus tak boleh bertindak balas. Sama juga apply untuk bakteria yang lain. So asas vaksin adalah menghasilkan antibody tanpa badan kita mengalami peperangan. Sekiranya badan kita mengalami peperangan, yakni demam, maksudnya kerosakan badan akan berlaku. Sebagai contoh, pasal demam adalah satu tanda tindak balas badan terhadap jangkitan. So, alarm sistem kita. So, bila kita mula demam, peperangan telah berlaku sama ada virus telah berada dalam darah atau bakteria yang berada dalam darah. Atau terminologi kadang-kadang dia nampak terror, dia panggil viremia ataupun bacteremia. Maksudnya darah telah mempunyai kadar virus ataupun bakteria. Jadi, bila kita kata vaksin ini dihasilkan, dalam atas konsep ini, dia hanya 4 jalan sahaja. 4 jalan. Pertama, kita kenalkan virus tu secara total. Maksudnya kalau kita kenal coronavirus ni, kita ambil seketul letak dalam badan kita. Itu salah satu yang paling fundamental konsep. Kalau kita dah kenal dah virus tu COVID-19 sebagai contoh, kita ambil COVID-19 terus injek dalam badan. Dengan cara sama ada kita lemahkan dia, hidup lagi tapi lemahkan, atau kita terus matikan dia. Kita terus matikan dia untuk bagi dalam badan. Ini secara biasa. Old traditional vaccine, old pemahaman yang kita tahu by immune system response kita. Cara yang kedua adalah kita potong partikel dia je. Potong partikel daripada vaksin tu sendiri. Kita kenalkan. Sama jugalah macam contoh kita buat biometrik dekat JPN. Cop jari je keluar muka kita. Cop jari keluar muka kita. Dah kenal dah. Cop jari kena muka kita. Itu cop jari. So, itu adalah satu yang kita panggil protein punya base. Selalunya badan kita pun akan menghasilkan juga antibody. Cara yang ketiga adalah vaksin ni kita ada maklumat dia complete. Kita tahu maklumat dia apakah protein yang boleh menghasilkan antibody, tapi kita pakai postman untuk hantar. Kita ambil virus yang lain untuk kita letakkan maklumat tu. Contoh dipanggil viral vector. Viral vector ni adalah paling mudah. Contohnya AstraZeneca vaksin. Yang tadi tu yang whole vaksin tadi adalah whole virus Sinovac sebagai contoh. Itu Sinovac. Tapi kalau AstraZeneca vaksin ataupun Gamaleya Russia punya, memang dia ambil virus yang lain, dia kosongkan virus tu. Pasal virus ni dia kapsul je, dia tak hidup. Dia macam kotak box, maklumat dalam tu. Dia keluarkan, letakkan maklumat tu, hantar. Hantarkan maklumat tu, hantar. Sebagai viral vector vaksin. Macam contoh AstraZeneca. So, which is konsep yang memang kita tahu. Cumanya bila lahir yang COVID-19 ini, ada satu lagi vaksin yang teknologi yang baru dipanggil mRNA vaksin.
mRNA vaksin adalah yang ditemui kaedah dia by pasangan Turki kan yang berada di Jerman. So apa dia buat? Pasal kita tahu, macam contoh sekarang bukan cakap pasal virus je, pasal penyakit pun kita tahu. Contohnya diabetes, genetik mana yang terlibat, kod mana yang terlibat. So dalam kes coronavirus ni, dia tahu kod mana yang dia ambil dalam RNA virus itu dan dikeluarkan, dan itu sahaja yang dikeluarkan untuk diberikan dalam badan untuk menghasilkan antibody. So dia ambil kod tu saja. mRNA vaksin tu bermaksud hanya ambil kod garang itu sendiri untuk dihantarkan dalam badan. Contohnya kita kata orang Melayu semua lembut. Orang Melayu mana yang garang? Kita tahu kita sebutlah orang Bugis garang sikit, orang macam tu. So maklumat dia begitu yang kita sampaikan. Jadi bila penghasilan vaksin ini, saya faham banyak orang risau apakah ingredient dalam vaksin ini. Yang pertamanya, dalam lingkungan vaksin-vaksin yang terbaru dalam melibatkan coronavirus, dia tidak melibatkan sel-sel hidup. Sel-sel hidup. Jadi vaksin tersebut tidak menggunakan yang kita panggil haiwan base ataupun animal base protein. Tidak ada langsung. Itu yang paling penting. Walaupun kemungkinan peringkat awal research mungkin berlaku. Pasal untuk research berbeza tau. Untuk research kita boleh ambil daripada porcine untuk menghasilkan culture, tissue culture, boleh. Tapi sekarang ni dah zaman new millennium, kita bercakap mengenai GMP punya compliance dan juga macam mana semua manufacturers vaksin mesti tidak menggunakan haiwan base protein. Jadi kebanyakannya, majoriti tidak ada melibatkan haiwan. Yang kedua, apakah yang terlibat dalam penghasilan dia tu? Penghasilan dia selain daripada pasal virus dia bukan bakteria, dia tak perlu hidup. Dia hanya perlu host dan stabilizer. So apa yang terlibat bila kita dapatkan teknologi mengeluarkan virus-virus tertentu, yang penting adalah konten dia stable. Pertama yang ada dalam bekas vaksin tu adalah air garam. Dia ada air garam. Kemudian dia ada lipid. Lipid tu apa? Lipid tu lemak, saluran lemak. Lemak ni boleh ambil daripada tumbuhan. Contohnya avocado atau minyak daripada minyak sawit contoh. Tapi dalam ni ada kes adalah avocado lah. Ataupun yang ada juga yang dikatakan diletakkan adalah selain jenis-jenis selain ataupun KCl sebagai contoh untuk diletakkan di dalam virus tersebut. Jadi bukan dalam virus tu, dalam bekas yang bila manufacturing terlibat. Pasal virus tidak melibatkan dia tak perlu makan. Dia tak perlu makan. Dan konten tambah mRNA vaksin, especially kalau mRNA vaksin hanya ada dua, Pfizer dan juga Moderna, yang hanya menggunakan partikel, lagilah tak ada apa-apa terlibat dengan haiwan. Semata-mata protein atau mRNA itu sahaja yang diberikan. Jadi bila kita melihat macam mana kita nak aim konten-konten ingredient ini, hanyalah kita menyebut adakah melibatkan logam berat? Almost tidak ada langsung. Logam berat pun tak ada. Dahulu kala ada. Dahulu kala punya vaksin ada mercury lah, aluminium lah. Tapi dari segi coronavirus tidak ada. Jadi bila kita melihatkan current vaksin dari segi penghasilan dan juga konten, insya-Allah tidak ada isu-isu subhah dekat sini. Dan untuk pengetahuan, sekarang ni kita ada 287 company yang tengah menghasilkan vaksin, sama ada clinical trial dan juga pre-clinical punya phase. Cuma yang masuk dalam Malaysia adalah yang telah disertifikatkan selamat, insya-Allah. Ustaz tu je first phase, first program pertama. Okey, terima kasih banyak Dr. Zakrul. Alhamdulillah. Doktor kata biasanya tajuk ni bahas 2 minggu, tapi alhamdulillah dalam masa 15 minit seolah-olah kita dah masuk kelas medical dah hari ni, alhamdulillah. Saya pun dapat hafal 4 perkara ya doktor, walaupun kata tadi untuk 2 minggu, iaitu virus, bakteria, kulat dan juga toksin. Alhamdulillah dapat dah tu, kira luluh lah insya-Allah ambil medical Tok Bomo kan insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Zakrul di atas perkongsian yang cukup menarik. Belum sampai bab vaksin tadi, doktor jelaskan dulu susu galur ataupun apa yang kita perlu faham sebelum penciptaan vaksin itu diciptakan. Yang lebih penting, vaksin hari ini tidak ada perkara bukan yang haram sahaja,
Bahkan tidak ada perkara yang berkaitan dengan syubhah yang perlu kita ragukan. Dan ia certified yang diambil untuk Malaysia. Baik, para penonton, para pendengar yang saya hormati dan kasih sekalian, nampaknya tadi dua panel kita macam tak masuk sangat tajuk kita hari ni, agenda Yahudi. Jadi, pusingan kedua ni tuan-tuan, saya nak Dr. Ruzaimi masukkan sikitlah tajuk agenda Yahudi. Walaupun tadi disebut Starbucks, saya bimbang tu ada kaitan tak dengan Yahudi. Baik, jadi pusingan kedua ni Ustaz Ruzaimi, kita nak dengar pandangan Ustaz dalam konteks agama. Ada orang kata Ustaz, vaksin ni ialah mungkin agenda Yahudi. Bahkan sebelum vaksin itu sendiri, COVID-19 itu sendiri, sebelum tu lagi, juga agenda musuh Islam. Untuk membuatkan orang Islam tidak pergi beribadah, menunaikan haji dan umrah, tidak boleh bersolat Jumaat. Bahkan kalau vaksin masuk dalam tubuh badan tu doktor, katanya akan menyebabkan iman itu lemah, menjadikan dia jauh daripada melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala dan ketaatan. Jadi Dr. Ruzaimi, pusingan kedua dalam masa 10-15 minit ni, ceritakan sikit bagaimana Islam melihat pandangan setengah pihak menganggap bahawa penyakit dan vaksin ini agenda musuh Islam untuk melemahkan orang Islam itu sendiri. Silakan doktor. Okey, terima kasih Ustaz Azbi. Seronok dengar Dr. Zakro duk bahas tentang isu imunologi dan benda-benda yang akan masuk ke dalam badan manusia. Jadi sebab tu kita kata kita kena dengar daripada pakar. Maka bila pakar bercakap, kita dapat ilmu yang banyak. Vaksin-vaksin yang baru ni kan, dan juga apa bahan yang diambil. Baik. Untuk menjawab soalan yang kedua ini, yalah, orang Melayu ni dia ada dua benda yang kalau kita sebut ada unsur dua ni pada satu benda, dia akan tinggalkan. Apa dua benda tu? Babi yang pertama dan Yahudi yang kedua. Babi dengan Yahudi ni kira memang sensitif orang Melayu lah. Kan? Duk cerita pasal vaksin bahaya, saya tengok juta dah orang ambil vaksin ni dalam dunia ni. Tapi kita tak dengar pun, paling tidak tak sampai 1000 kot yang ada kesan sampingan. Kan? Ataupun kalau ada 1000 pun tak sampailah puluh ribu. Sangat-sangat sedikit. Tapi kesan sampingan daripada rokok lagi banyak daripada itu. Orang Melayu rokok tak. Tapi bila masuk vaksin, dia kata sebab ada babi. Sebab ada kesan samping. Yahudi. Last sekali, masyarakat kita ditipu hidup disebabkan oleh kerana maklumat yang tak benar yang sampai kepada mereka. Saya nak sebut ada beberapa asas sebelum kita nak bincang tentang isu vaksin dan Yahudi ni. Ada beberapa asas yang kita kena terima dulu. Yang pertama sekali, Islam tidak mengharamkan ataupun tidak ada pandangan ulama yang mengharamkan perubatan. Bahkan Islam di antara agama yang suruh berubat. Dalam hadis Nabi SAW sebut jelas. Nabi kata, innallaha lam yunzili da' illa wa anzala ma'ahu dawa. Fatadawu atau fatadawaw. Nabi SAW kata, Allah sekali-kali tidak akan menurunkan penyakit, melainkan Allah akan turunkan sekali dengan penawarnya. Maka berubatlah wahai anak Adam. Cuma ulama berbeza pendapat hukum berubat tu. Sebahagian kata berubat tu merupakan perkara yang harus. Sebahagian kata berubat tu merupakan perkara yang sunat. Sebahagian mengatakan kalau melibat nyawa, dia termasuk dalam perkara yang wajib. Dalam isu ini, khilaf ini, bagi saya, pemerintah berhak untuk melakukan tarjihan. Memilih pandangan yang tepat. Terutamanya apabila kita berdepan dengan COVID. Kita dah kena macam-macam kerugian. Kita dah kena pelbagai kesulitan disebabkan oleh COVID. Ramai manusia terjejah dari sudut ekonomi. Banyak yang hilang kerja. Maka saya memikirkan berubat dan mengelakkan diri daripada wabak ni termasuk dalam perkara yang wajib dah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kawal, dia akan meruntuhkan, bukan hanya meruntuhkan nyawa, tetapi meruntuhkan ekonomi sesebuah negara. Kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita sekarang ni. Teruk. Kes yang tidak terkawal, kita cuba nak kawal, tetapi kes 5,000 dan kadar kematian pun jadi tinggi. 0.62% dah sekarang ni. Dulu orang kata lah 0.4% ya Ustaz mati. Daripada 100 orang kena, mungkin berapa orang je yang mati. 0.4%. Dia kata kan, kalau 1,000 orang kena, baru, saya pun tak pandai sangat kira, mungkin 4 orang je daripada 1,000. Kan? Jadi, hari ni dah 0.62. Itu pun dengan segala SOP yang kita letakkan. Dengan segala, orang kata apa, usaha doktor-doktor.
merawat orang yang kena COVID dan dengan vaksinasi yang ada. Tapi bila jangkitan lebih tinggi, kita akan nampak orang ramai akan lebih mati. Itu pertama. Saya nak sebut, perubatan adalah sesuatu yang berubat adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak. Yang kedua, dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa? Firra minal majzum firaraka minal asad. Lari bila nampak orang terkena kusta seperti mana kamu lari bila nampak singa. Melarikan diri, menjauhkan diri daripada perkara yang bahaya merupakan satu perkara yang dituntut dalam agama. Sebab itu Nabi tak bagi masuk tempat yang ada wabak. Dalam hadis yang saya baca tadi, iaitu hadis Aisyah tadi, Nabi kata bila berlaku ta'un dia duduk di tempat dia tak keluar. Ibnu Qayyim kata di antara perkara yang menyebabkan Nabi SAW larang daripada masuk tempat yang terkena wabak ada beberapa hikmah, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, menjauhi sebab yang membahayakan, jauh daripada tempat yang boleh bahaya, dan mengambil jalan selamat daripada kita bersekali dengan benda-benda yang boleh membawa kepada bahaya pada diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, vaksin. Mungkin ada orang kata, Ustaz, vaksin bukan berubat. Ubat ni satu benda yang bila kita sakit baru kita ambil. Vaksin kita tak sakit lagi, kita dah ambil dah. Maka dalam isu ni, saya melihat kepada hadis Nabi SAW ajar kepada umat Islam untuk mencelupkan lalat bila lalat masuk dalam bekas makanan. Bila lalat masuk dalam air kita, Nabi suruh celup. Nabi suruh benam. Dia kena sikit je. Katalah dia masuk separuh badan, kaki je masuk. Duk ngetik-ngetik dalam cawan. Nabi kata benamkan dia, lepas tu keluarkan, boleh minum air tu. Pertama saya nak huraikan, hadis ni kata Ibn Hajar lil irsyad. Dia merupakan panduan, bukan satu kewajipan. Kenapa? Kerana di zaman Madinah dulu ni, air susah nak dapat. Dia padang pasir. Jadi Nabi SAW memberikan jalan keluar kepada orang yang nak guna air. Kalau terkena lalat, tak payah buang air tu, nak hilangkan mudarat dia, benamkan. Sebab Nabi kata sebelah kepak dia ada penyakit, sebelah lagi ada penawar. Maka katalah kita beli air mahal lah. Jangan kata Starbucks lah, dia kata Starbucks ni US, kita ambil yang Malaysia punya. Kita beli kopi yang mahal daripada Gloria Gin Coffee lah, kan? Satu cawan kopi harga belah ringgit, kan? Baru nak minum, lalat masuk. So macam mana nak buat? Nabi bagi jalan keluar. Daripada buang air tu belah ringgit, Nabi suruh benam, kan? Tapi kalau kita tak lalu untuk minum, bukanlah satu kewajipan. Imam Nawawi kata kalau tak larat nak minum, tak lalu nak minum, boleh bagi pada haiwan ke, tuang pada pokok ke, ataupun benamkan, lepas tu bagilah kawan minum. Dia bukan tahu pun. Contoh, kan? Jadi ini merupakan satu jalan keluar sahaja. Dan Nabi SAW mengajar konsep mengambil perlindungan sebelum terkena penyakit. Walaupun sebenarnya hadis berkenaan dengan benam lalat ni bukanlah satu konsep yang sama 100% dengan vaksin. Tapi Nabi ajar satu benda untuk melindung diri daripada sesuatu yang boleh menyakitkan kita. Itulah konsep vaksin. Walaupun tak sama 100%, tapi itulah konsepnya. Iaitu kita mengambil sesuatu yang boleh meninggikan antibodi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang satu perkara. Di zaman dia, zaman perubatan dia, orang dah mula dah ada konsep nak meninggikan antibodi ni. Imam Syafi'i menjawab, kalaulah dengan meminum sedikit racun dipercayai oleh ahli perubatan boleh meningkatkan imun badan, dia kata boleh. Tapi bukan minum untuk bunuh diri, tak, minum untuk meningkatkan imun. Konsep yang sama pada hari ini, kita masukkan partikel seperti mana Dr. Zakru cerita tadi lah, masukkan partikel virus, masukkan virus yang dilemahkan, masuk benda-benda yang bukan ubat, tetapi penyakit yang dilemahkan, punca penyakit yang dilemahkan, supaya badan mengenalinya dan boleh lawan, supaya bila masuk virus yang kuat, dia dah bersedia, dah kenal dah. Maka konsep yang sama diperkenalkan oleh ilmu perubatan hari ini adalah konsep yang sama juga yang pernah disebutkan oleh para ulama zaman dulu. Maka tak ada isu pun sebenarnya dalam isu ni. Yang menjadi concern kita, yang menjadi concern kita hari ini adalah babi dan juga Yahudi.
babi confirm tak ada. Seperti mana pakar-pakar dah sebut, Dr. Zakro dah sebut, Datuk Dr. Musa pun dah sebut, tak ada animal base pun. Tak ada animal base. Maka cakap siapa lagi kita nak percaya kan? Ni pakar-pakar Muslim belaka ni. Kan? Jadi saya yakin dan percayalah Dr. Zakrul pun dah kena cucuk sebab dia antara frontliner dah ambil vaksin. Dr. Musa pun dah ambil vaksin. Tapi mereka tidak menjadi dajal pun. Saya nampak still ada janggut lagi. Still cakap tentang isu agama lagi, keluar dalil agama lagi. Maka mana yang kata vaksin ni bahaya? Saya pun tengah menunggu giliran ni, vaksin tak dapat lagi ni kan. Mana yang kata bahayanya? Bahkan ada sebahagian daripada orang buat pandai. Siapa yang cucuk 2 tahun lagi akan mati. Mana maklumat yang dia dapat? Jurnal mana yang dia baca? Kajian mana yang dia ambil? Sebab tu saya kata, benda-benda gaib jangan kita buat pandai. Kerana benda gaib ni urusan Allah Azza wa Jal. Jangan kita melepasi daripada benda tu. Melainkan dengan bukti yang nyata. Tak ada orang pun boleh tahu dia mati bila. Tiba-tiba kita boleh letak had pula lepas 2 tahun. Jadi kita tengoklah lepas 2 tahun ni. InsyaAllah kita yakin dan berjaya. Setakat ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak ubah lagi hukum untuk tanya orang-orang yang pakar dalam satu bidang kalau kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kita tak tahu. Saya dalam bidang hadis umpamanya, bila saya nak tahu tentang isu vaksin, nak tahu tentang isu perubatan, saya kena tanya doktor lah. Kan? Kita bila nak buat bangunan, tanya arkitek dalam plan. Nak bahan-bahan binaan nak buat bangunan, tanya engineer. Nak buat jalan, tanya engineer. Nak pakai isu teori-teori ekonomi, tanya pakar ekonomi. Kan? Kalau nak tahu tentang dasar-dasar pentadbiran negara, tanya orang perlembagaan, tanya orang undang-undang. Tapi kenapa bila bab perubatan, bila bab vaksin pergi tanya dekat pakar konspirasi? Kenapa tak tanya pada doktor yang dah belajar bertahun-tahun demi untuk memahami sistem badan manusia? Dan ilmu perubatan ni kadang-kadang dia tak terhad hanya pada orang Islam. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW membenarkan sahabat berubat dengan seorang tabib yang terkenal pada zaman tu yang belum Islam lagi. Al-Harith bin Kaladah. Memang terkenal sebagai seorang tabib pada zaman tu. Maka dalam isu ni saya memandang isu yang kedua, selain daripada isu babi yang kita telah nafikan, memang tak ada, dan ini dibuktikan, isu Yahudi. Vaksin yang dicipta oleh Pfizer. Dia orang kata ini Yahudi punya syarikat. Tapi yang buat tu adalah pasangan daripada Turki yang Muslim. Dia orang kata, Ustaz, Yahudi ni sekali-kali tak akan reda dengan agama kita. Betul. Dari sudut agama lah. Tapi dari sudut muamalah, dari sudut urusan dunia, kita boleh berurusan dengan orang Yahudi yang tidak memusuhi kita. Nabi SAW ada berurusan dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi mencagarkan baju besinya pada orang Yahudi. Bahkan Nabi makan makanan yang diberi oleh orang Yahudi walaupun akhirnya diracun sebab Nabi tak tahu ada racun di situ. Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita makan sembelihan orang Yahudi. Maka tak salah untuk kita mengambil produk Yahudi yang bukan harbi lah. Yang harbi itu kita lain cerita lah. Itu isu lain. Isu dia memerangi agama kita. Tapi Yahudi yang tidak memerangi agama Islam, kita nak berurusan dengan dia. Katalah Yahudi tu datang daripada US yang mesra dengan orang Islam. Sebab bukan semua Yahudi musuh dengan Islam. Ada Yahudi yang ortodoks yang tak suka pun dengan Zionis. Tapi kalau kata dia tak memusuhi agama, dia Yahudi, boleh tak kita ambil produk dia kalau betul-betul bermanfaat dengan kajian dia? Tak ada masalah. Habis itu yang Allah Ta'ala kata mereka tak reda. Mereka tak reda dari sudut agama. Bukan tak reda dari sudut dunia. Dunia kita boleh berurusan. Sembelihan dia pun kita boleh makan. Sembelihan dia boleh. Orang perempuan dia pun lelaki Muslim boleh ambil sebagai isteri. Punya nak bagi tahu. Ada isu-isu yang kita boleh berurusan dengan mereka. Cuma agama, ya. Mereka ada hasad dengan kita. Mereka ada hasad dengan kita. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, bukan hanya Yahudi je yang buat vaksin ni, ada syarikat-syarikat lain juga yang buat. Mungkin orang kata, Ustaz, mereka ambil keuntungan. Keuntungan ni biasalah. Mana-mana ada problem dalam dunia, itulah peluang untuk orang buat keuntungan. Itu benda konsep yang biasa. Awak yang cakap, kalau vaksin ni orang ambil untung, awak pun ambil untung atas perniagaan. Awak berniaga apa? Berniaga nasi kandar. Berniaga kedai mamak. Sebab apa awak boleh untung? Sebab orang tak sempat nak buat sarapan. Awak ambil untung atas kesusahan orang. Awak ambil untung atas kesusahan orang. Awak ambil pekerja-pekerja daripada India. Awak gajikan dengan berapa sangat gaji dia pun. Tapi awak ambil untung banyak. Adakah salah? Tak salah. Selagi mana upah itu diberikan tanpa kezaliman di bawah, orang kata apa?
undang-undang Malaysia patuh pada undang-undang, awak buat kekayaan yang kita kata legitimate, kekayaan yang sah dari sudut undang-undang. Sama jugalah bila berlaku aja penyakit dalam dunia ni, ada orang ambil peluang dengan tak tidur malam, dengan buat kajian, akhirnya dia come out dengan satu vaksin yang berkesan setakat ini. Maka berhaklah dia ambil untung kerana itu hasil kajian dia, hasil usaha dia. Sama jugalah macam orang lain juga. Sebab itu orang berniaga dia kata apa? Masalah manusia, peluang untuk saya buat kaya, buat kekayaan. Itu benda yang biasa. Itu benda yang biasa. Cuma dari sudut mudarat kita tak nampak lagi. Kesan sampingan ada. Bahkan semua benda ada kesan sampingan. Makan ada kesan sampingan, merokok ada kesan sampingan, bawa kereta pun ada kesan sampingan. Jadi kita timbang, kita guna fik muwazanat. Kesan sampingan itu kurang tetapi manfaatnya banyak, maka kita ambil. Atas dasar kita nak menolak mudarat. Kita nak menolak mudarat. Dan benda yang kita kena faham juga adalah agama Islam ni suruh kita diam dalam perkara yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Kita tak ada ilmu tentang satu benda, kita jangan tuduh. Saya tengok hari ni ramai orang atas dasar sangkaan dia terhadap isu konspirasi ni, dia dah mula tuduh orang. Dia tuduh orang ni penyembah Dajjal, dia tuduh orang ni penyembah SOP, WHO. Saya ingat DG kita, Ketua Pengarah Kesihatan kita dah penat dah tu, kan? Kerana nak jaga nyawa orang Malaysia, kena tuduh sebagai pengikut pengikut golongan Illuminati. Jadi saya rasa benda ni tak termasuk dalam perkara yang diajar oleh agama. Kita benci Dajjal, tetapi kita mengambil sifat Dajjal yang suka fitnah orang, yang suka menipu. Jadi jangan buat benda ini. Kita percaya kepada doktor-doktor pakar yang ada dalam negara kita, ramai daripada kalangan mereka yang Muslim. Tapi yang menariknya Ustaz Azbi, kadang-kadang ada manusia ni, bukan main lagi tuduh saya, tuduh Mufti Perlis yang pro kepada vaksin ni sebagai pengikut Dajjal lah apalah. Tapi peliknya bila dia orang ni kena sakit, kena stroke, pergi hospital juga. Pergi hospital juga. Tapi masa dia pergi mungkin Dajjal tak ada lah kot. Jadi kita tak ada masalah. Kita suka dia orang pergi hospital untuk mendapatkan rawatan, untuk menyelamatkan nyawa mereka. Wallahualam. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Dr. Ruzaimi. Alhamdulillah. Masuk pusingan kedua baru kita nampak tajuk yang kita bahaskan pada pagi ini, adakah vaksin itu adalah agenda Yahudi, ya? Jadi saya rasa bukan setakat itu dalam mentaliti masyarakat orang Melayu pada hari ini, ya Dr. Ruzaimi. Kalau bukan setakat babi, bukan setakat Yahudi, dulu ada satu lagi makhluk yang sentiasa dimomokkan menjadi mangsa, iaitu jin. Sakit sikitnya terus kita tuduh jin yang menjadi punca kepada masalah kita, kan? Saya ingat ustaz tu kata, kesian jin tengah melepak bawah pokok, terbahak-bahak, batuk dia. Kerana bukan salah dia, tetapi dia menjadi mangsa keadaan. Ya. Baik, para penonton, para pendengar yang saya hormati dan kasih sekalian, Alhamdulillah kita dapat penjelasan bahawa isu yang berada pada hari ini tentang adakah dia agenda Yahudi, dah jelas. Dia tidak ada unsur babi dan dia tidak ada unsur berkaitan dengan usaha musuh-musuh Islam untuk menguasai umat Islam dalam konteks vaksin ini. Baik, saya nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Dr. Zakro, dalam pusing yang kedua ini. Kalau tadi Dr. Zakro dah terangkan kita apakah ingredient dia tidak ada animal base, dia tidak ada campuran yang meragukan dan dia memberi manfaat yang baik kepada manusia. Dalam pusing yang kedua ni doktor, hari ini berbagai-bagai pihak yang mengatakan sebenarnya vaksin ni tak berkesan pun dan ada kaedah alternatif lain yang tak memerlukan vaksin. Katanya cukup dengan mengambil wap daripada beberapa herba contohnya, ya, dengan memakan bunga cengkeh contohnya, dan beberapa kaedah yang lain dia lihat terbukti. Dan mereka menambahkan lagi, katanya ada juga orang yang mati kerana divaksin, ya. Dan mereka mengatakan ianya juga satu agenda yang didokongi dan didalangi oleh WHO dan proksi-proksi mereka untuk meraih keuntungan yang sebenarnya ramai manusia tak sedar. Jadi bagaimana doktor, dengan berbagai-bagai jawapan hujah tadi, kita nak tangani pandangan masyarakat kita yang termakan dan percaya dengan keadaan ini? Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Susah soalan tu. Sebenarnya bila kita bercakap mengenai masyarakat kita ni dia lebih suka kepada dengar-dengar. Lebih suka dengar cakap orang. Sebagai contoh, bila kita bercakap mengenai ada golongan-golongan, sebenarnya kita panggil golongan alami atau naturalist, kan. Kalau boleh semua dia tak nak. Nak semua secara natural, nak semua daripada source yang natural.
dia terlupa beras pun perlu diproses. Beras perlu dicuci. Beras perlu dimasak sebelum masak atas pinggan dia. Bukan terus datang daripada pokok sawah tu, padi kunyah-kunyah jadi nasi, mulut kenyang. Sebagai contoh. Tak ada pula dia buat begitu. Baju yang dipakai perlu diambil daripada diproses daripada sama ada daripada sutera ke atau daripada kapas ke, perlu diproses, bukan terus lekat kat baju jadi baju. Sebagai contoh, dia ingat dia Iron Man, letak tu jadi baju Iron Man sebagai contoh. Tapi ini sebenarnya proses. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, langit tu tegak tanpa tiang, Allah sebut tiang tu, kita yang tak nampak tiang. Bukan bermaksud bahawa proses yang kita perlu lalui, pasal tu kita dalam sains, kita kena nampak dengan jelas. Makan cengkeh sebagai contoh, apakah tindak balas cengkeh dalam badan? Makan nasi, apakah tindak balas nasi yang dikunyah, diproses, jadikan gula, jadikan tenaga. Proses tu boleh diterangkan dengan detail. Pasal Allah Ta'ala bagi kita ilmu dengan mata ni. Mata ni kena boleh nampak benda tu dengan jelas. Cuma bila orang-orang yang melihat proses ni, dia tak ingat proses, dia tak nampak. Jadi dia tak yakin. Ini jadi masalah. So bila kita lihat sama ada proses pencegahan. Okey, sebenarnya macam kita balik pada asas immune system tadi. Untuk kita jadi manusia yang boleh hidup tanpa vaksin, syarat dia adalah kita mesti duduk. Pertama, kita mesti lahir daripada genetik yang kuat. Nah, ini yang idea asal Nazi, superhuman. Maksudnya genetik yang kuat, dikahwin, dikumpul dan lahirlah genetik yang kuat. Yang kedua, bila lahirnya manusia itu daripada genetik yang kuat, dia juga perlu mempunyai nutrisi yang kuat. Nutrisi yang cukup. Sembang kari, 70% orang Melayu kita susah. 70%. Dan 1/3 rakyat Malaysia, anak-anak bawah daripada 5 tahun, mempunyai kekurangan nutrisi. Tang mana kita nak sembang anak kita mempunyai imuniti yang kukuh? Maksudnya, hanya T20 and above saja boleh hidup. Pasal tu, kalau saya tengok ada pesakit-pesakit saya datang dia punya sembang, dia doktor, saya tak nak ambil vaksin. Saya tanya, kerja apa? Kerja engineer, gaji 20,000. Mak gaji apa? Kerja banker, gaji 10,000. Rumah dekat mana? Rumah banglo. Maid ada 2. Makan segala benda boleh bagi. Tak campur dengan orang. Jangan mimpi, anak dia pasti sihat. Anak dia pasti sihat pasal anak dia duduk dalam keadaan yang betul-betul teratur. Walaupun genetically kita tak tengok lagi, tapi bila kita lihat begitu, automatically tu budak ni pasti sebab, pasti sihat, pasti takkan ada masalah. Tapi kita bawa seorang budak, katakanlah daripada Felda Kratung Felda Kratung, duduk kat Felda, makan akan asal ada, asal boleh atas pinggan, kecuali bila sawit meningkat baru dia mampu nak beli benda-benda yang lebih berkualiti untuk anak, susu. Lepas tu kita timbang berat anak pun kecil sebagai contoh. Lepas tu strong family history, kencing manis, darah tinggi, semua bagai. Jadi automatically anak ini adalah satu anak genetically yang tak kuat. So kalau kita nak kata tak nak cocok, tapi anak ni dibawa merata, terjun sana terjun sini, lepas tu hantar tadika, hantar taska, dan mak bapak pula jenis tak boleh jaga makan sebagai contoh. Immunity anak ni sendiri atau family itu sendiri tidak mempunyai asas nutrisi yang kuat. Dia tidak dibina oleh satu sistem yang kuat. Jadi macam mana dia nak boleh bergantung kepada sistem alami? Pasal internally dia tak kuat. Jadi bila kita lihat asas ni penting. Pasal tu orang tanya saya pro vaksin total ke? Saya fleksibel pasal kita kena individual. Kena individual. Kalau kita rasa, tapi kalau kita sebagai pentadbir kata kena pilih selektif, masyarakat ni dia tak faham diri dia kat mana. Dia rasa dia layak untuk semua benda. Dia nak terima ICINA, dia nak terima BPN, dia nak terima moratorium, semua dia nak. Sedangkan dia T20 tu makan nasi biryani hari-hari sebagai contoh. Kereta besar-besar sebagai contoh. Jadi kena faham. Bila kita sebut immune system kita begitu. So bila kita kata masyarakat tak nak ambil vaksin. Doktor, saya tak nak ambil vaksin. Saya tak nak buat ni, saya tak nak buat tu. Contoh, pergi masjid. Saya masjid, pasal masjid tu bila rapat saf, keberkatan Allah bagi, Allah pasti bersama dengan kita. Tahu? Raya Allah bagi tarbiyah, fitnah atas nama agama, Ramadan dia Allah bagi. Masa mengingkar atas kita punya nasihat, rapatkan sah, buat majlis, buat makan ikut dan, kluster masjid sebagai contoh berlaku. Ini yang penting kena faham. So bila kita lihat pendekatan masyarakat kita untuk pilih pendapat-pendapat yang tak ada asas, air kelapa, kangkung, cengkeh, apa lagi, ketum,
banyak Ustaz kan. Dia orang tanya macam-macam. Tuak. Benda tuak pula dipilihnya sebagai contoh. Jadi sebenarnya ini yang merosakkan. Kalau kita faham, ada juga yang tak kurang juga mengatakan bahawa adalah COVID ni tak ada apa pun, lepas 14 hari okey. Minum je air banyak. Itulah asas dia. Asas dalam penjangkitan adalah bergantung siapa kuman tu. Kuman COVID hanya hidup 14 hari. Dia hidup dia begitu. Manusia hidup 60-70 tahun. Okeylah, masyarakat Malaysia hidup sampai 75 untuk orang lelaki, 78 untuk orang perempuan. Itu adalah average umur. Lebih daripada itu bonus. Jadi sama dengan virus, tapi virus lebih sistematik. 14 hari tepat, withdraw. 10 hari tepat, withdraw. Denggi paling best. Saya suka denggi. Denggi 5 hari tepat. 5 hari tepat by hours, dia off. Maksudnya sama ada pesakit tu mati atau pesakit tu hidup. Senang cerita. Cuma dalam proses jangkitan itu berlaku, badan akan mengalami peperangan. Peperangan ni bermaksud badan kita perlukan weapon nak hasilkan tentera-tentera. So kita perlukan zat, yakni protein. Pasal tu bila dijangkiti virus, apa yang berlaku? Badan tak ada selera makan. Sembanglah makan kari, makan macam contoh kita kata denggi. Makan sup udang, makan sup ketam. Pasal ketam RM35 sekilo, RM40 sekilo. Jadi manfaat kat jual ketam. RM50 sekilo sebagai contoh. Dia lupa dia allergic. Ada ustaz pasien saya makan denggi, dia lupa dia allergic. Lepas makan-makan kau berpinor jadi gela-gata. Sebagai contoh. Pasal punyanya mungkin dalam setahun hidup dia tak makan ketam. Kan? Ketam mahal RM50 sekilo. Ketam, sup ketam sebenarnya asas dia bila kita demam, badan kita akan kehilangan 500 per meter square water per degree. Per degree tau, 500 per meter square water per degree. So bila kita kata temperature naik sampai 40, badan kita akan mengalami kekeringan. Kekeringan tu memang kita dah tak ada selera makan. Tapi bila dah tak ada selera makan, pasal itulah lahirnya datang minum air kelapa, asalkan minumlah sebenarnya. Cukup untuk kita minum. Pada masa yang sama, askar badan dalam badan memerlukan nutrisi-nutrisi untuk lawan jangkitan. Memang kita tahu, kita makan, orang Malaysia especially makan kenyang. Nasi kandar, nasi lemak, nasi minyak, nasi gulai, salai, semua benda. Tapi dia tak sihat. Dia bukan makanan yang sihat. 70% rakyat Malaysia, orang perempuan mengalami kekurangan vitamin D. Dan dalam COVID series, sebagai contoh, kekurangan vitamin D akan exaggerate effect yang melibatkan coronavirus infection. Vitamin C deficiency juga associated dengan komplikasi dalam COVID-19. Itu kita tahu series tu. Tapi bukanlah bermaksud boleh ke kita nak makan 1 kilo limau setiap pagi semata-mata untuk mengelak COVID. Atau berjemur di depan cahaya matahari paling kurang 2 jam untuk orang perempuan yang tutup aurat dengan tayang muka tiap-tiap pagi tayang. Pukul 10 sampai pukul 2 duduk tayang dekat padang sekolah, padang UPSI tu duduk semata-mata nak vitamin D. 40% orang Malaysia, lelaki Malaysia kekurangan vitamin D. Sebagai contoh, ini fakta. So tak boleh komplitkan dengan tiba-tiba kita letak makan ni pun jadi okey, makan ni pun jadi okey. Asas yang Allah Ta'ala bagi adalah karbohidrat, lemak dan protein. Itu sahaja Allah Ta'ala bagi. Dan kemudiannya adalah elemen. Kerana manusia tu dijadikan pada tanah, semua benda daripada tanah tu ada tubuh manusia. Emas, perak, silver, tembaga, semua ada. Zat besi, semua ada dalam tubuh badan kita. So kalau kita gagal menyediakan untuk makanan tu dalam diri kita, dan itu kita kena faham. Memang orang Malaysia tak makan cukup pun. Makan kenyang. Kenyang ya. Tapi berkualitinya tidak. So inilah masa untuk sebenarnya berbanding dengan pergi promo cengkeh, promo ketum, promo makan yang sihat, makan yang betul-betul manfaat pada tubuh badan supaya kita semua menjadi betul-betul bangsa yang sihat. Kan? Kalau kita tidak, dia tidak akan menyelesaikan isu ni sampai sudah. Setiap kali ada penyakit ada orang dapat, macam ustaz kata tadi, setiap kali ada penyakit ada orang dapat manfaat. Semua adalah Yahudi. Dia terlupa masa yang berniaga jual RM1, RM5 tu tak Yahudi contohnya, sebagai contoh. Itu cara Yahudi berniaga lah, kan? Ambil keuntungan melampau sebagai contoh. Jadi benda ni kita kena jelas. Bila kita sebut vaksin sebagai contoh, pasal ustaz sebut pasal kita tak lari pada topik Yahudi, sebagai contoh, Israel, saya cerita Israel.
Israel adalah negara yang telah divaksinkan up to lebih daripada 55%. Israel punya dia takut mati akibat coronavirus, dia order Moderna, dia order AstraZeneca, dia order dulu, pre-order banyak untuk dia, dan dia vaksinkan juga pekerja-pekerja Palestin yang bekerja dengan dia, lebih pada ratusan ribu, semata-mata ni pelik Israel ni, dia memang dia boleh bunuh, dia kalau boleh biar dia mati, dia bunuh Palestin tak apa, jangan Palestin bawa penyakit dekat dia, jangan. So kerana itu dia orang vaccinate. So antara top countries yang vaccinated adalah Israel. Itu sendiri. Dan kalau kita lihat berbanding, kalau kita kata anti-vax pula, kenapa kita tak kata mungkin sebenarnya anti-vax ni adalah agenda Yahudi, senang bunuh orang. Macam contoh paling latest 2 hari lepas tak silap saya, kerajaan Democrats US yang baru, Joe Biden and team nak pecat Dr. Fauci kerana mengatakan bahawa ini adalah agenda China. Dia tak kata agenda Yahudi, dia kata agenda China pula. Dia nak minta compensation daripada China, this is man biological weapon, so minta perang. Pasal kita tahu Democrats adalah agenda dia perang. Democrats tak pernah tak berperang. So agenda dia agenda China. Dia kata agenda China, compensation China, sekolah tak dibuka. So semuanya adalah agenda China. Kita agenda Yahudi, dia agenda China. Dah sudah. Pening dah kita ni. So benda yang begini kita kena ambil kira bahawa at the end of the day, untuk orang kita, dia kena memahami asas ilmu itu sendiri. Allah Ta'ala dia dengan hebatnya Islam ni, dia diberikan asas. Nak tahu apa benda perkara, macam Ustaz kata, tanyalah pada ahlinya, dan pada masa yang sama, guidance tak pernah lari. Quran dan Sunnah is always tegak dengan sains. So kalau kita boleh explain dengan sains, kita boleh terima. Itu saja. Tapi kalau kita tak boleh gerak dengan sains, kita kena tolak. Pasal itu adalah asas kita. Pasal tu bila kita sebut, doktor Malaysia, doktor Saudi, doktor Jordan, asas perubatan fundamental ni sama. Mesti boleh ditunjukkan sel apa yang terlibat. Adakah habatus sauda betul-betul memberi manfaat dalam COVID? Ditunjukkan, dibuktikan. Madu diberikan, kat mana madu berperanan untuk memberikan. Betul, madu Allah sebut dalam Quran. Pastilah dia hebat. Tapi kena buktikan macam mana dia bertindak terhadap COVID. Dekat sel mana dia bertindak. Dekat mana sel tubuh badan kita bertindak. Barulah kita kata, inilah cantiknya Islam itu sendiri. Allah dah bagi banyak maklumat. Kita punya kerja untuk cari maklumat lah. Betulkan dan sahihkan. Allah Ta'ala Allah Ustaz. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Doktor. Alhamdulillah. Seolah-olah macam beri khutbah Jumaat dah hari ni. Jadi kita rasa semangat. Doktor, menyahut sambungan daripada Dr. Ruzaimi ni sangat menarik ya. Apabila kita menganggap apa yang berlaku pada hari ini ialah perancangan musuh itu, musuh ini, dan banyak kali masyarakat kita lebih suka mendengar satu benda yang kompleks, kadang-kadang satu benda yang asas yang lebih senang untuk kita hadam dan faham. Tetapi macam biasalah, kita macam tengok drama lah kan, kalau drama biasa tak seronok. Tapi bila dengar cerita-cerita teori konspirasi ni, datang teori ni, datang begini, bila digabungkan menjadi satu yang seronok untuk digabungkan dan jadikan sebagai satu isu. Jadi dengan penerangan doktor tadi, kita nampak jelas jangan mudah kita terpedaya, jangan mudah kita terdorong dengan perbincangan yang membawa kita kepada kemudaratan. Cuma yang menarik perhatian saya, dulu kita ni tuan pada pagi ni, mereka sekata dalam menyebut nama makanan tadi. Saya dengar nasi kandar dah ada, nasi biryani dah ada dan menjelang tengah hari ni. Tapi belum lagi tuan-tuan, kita akan masuk pada pusingan yang terakhir. Kita nak balik semula pada Dr. Ruzaimi. Doktor, dalam satu hadis Nabi pernah sebut, iaitu la darar wa la dirar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu ni memberi mudarat dan juga memberi mudarat kepada orang lain. Dan juga dah ada kaedah fiqh usul fiqh Ustaz ya, iaitu darul mafasid aula min jalbil masalih kan. Menolak kemudaratan itu lebih baik dan lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi dalam isu tajuk kita pada hari ini Ustaz Ruzaimi ya, kita sebahagian menganggap bahawa ini agenda Yahudi dan kita bimbang. Sekiranya perkara ini boleh menjejaskan dari konteks akhlak kita, muamalat kita dengan manusia, syariat, dan kita bimbang mungkin boleh jatuh dalam bab akidah. Jadi bagaimana nasihat Ustaz dalam konteks agama pada hari ini bagi setengah pihak yang menganggap bahawa vaksinasi, pemberian vaksin kepada manusia ini adalah agenda musuh Islam. Jadi bagaimana nasihat Ustaz pada masyarakat kita? Kita bimbang benda ni jatuh perkara-perkara yang melibatkan akidah, pegangan kita kepada agama kita sendiri. Silakan Ustaz.
Okey, betul Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la darar wala dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Hadis ini dhaif sebenarnya, tetapi banyak jalur menyebabkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ia terangkat menjadi hasan. Tapi dari sudut makna pun betul sebenarnya, ya. Dan dia menjadi satu kaedah pula dalam fiqh, dan ulama ahli sunnah wal jamaah menerima hadis ini sebagai satu asas, iaitu tidak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat, dan banyak hukum dibina di atas kaedah ni. Sebab itu orang-orang yang terkena penyakit yang berjangkit, membahayakan seperti kusta, tidak dibenarkan untuk taun, tidak dibenarkan untuk menghadiri solat berjemaah di masjid. Dalam kitab-kitab fiqh juga disebut benda ni, kerana nak menjaga nyawa manusia. Dan apa yang menarik tadi, yang Dr. Zakru sebut tadi, orang Melayu kata vaksin ni agenda Yahudi, nak melemahkan kita. Tapi dalam masa yang sama, Yahudi sendiri, Israel sendiri telah memvaksinkan 56% daripada rakyat dia. Hampir 56% daripada rakyat dia. Semalam saya baca, kalau tak silap, report mengatakan mereka telah vaksin 56%. Antara negara yang cepatlah dalam menerima ataupun memberikan vaksin kepada rakyat dia. Kalau kita pergi ke barat pula, barat kata apa orang kata sebahagian daripada pro konspirasi barat kata wabak COVID ni adalah agenda orang Islam sebab pakai mask. Bila pakai mask ni nampak macam pakai burdah. Jadi orang barat kata ya agenda Islam, orang Islam kata agenda barat. Betul ke ini mainan pro konspirasi, mainan geng-geng konspirasi? Kita kata kita tak tahu. Tapi kita kena berdepan dengan realiti. Hospital kita hampir lumpuh. Staf kesihatan sangat penat. Nyawa makin banyak yang terkorban. Kalau yang selamat pun tak semestinya selamat tu masuk keluar hospital sihat. Tak. Saya ada adik yang kena COVID. Positif. Dia kena long COVID. Maksudnya lepas keluar daripada pusat kuarantin, dia masih penat. Dia masih lagi sesak nafas. Saya ada seorang student, UPSI, tadi baru masuk kelas. Sebelum ni dia positif COVID. Yang mana bila tanya dia tadi, okey dah ke? Dia kata dah keluar tapi masih belum sihat. Deria rasa masih tak ada. Saya ada seorang lagi kenalan yang kena COVID. Isteri dia kena, dia pun kena. Dia okey, tapi isterinya masih lagi mengalami masalah paru-paru kerana ada blood clot. Ada darah beku dalam paru-paru. Ini semua adalah perkara-perkara yang real. Perkara-perkara yang kita boleh tanya dan kita boleh tahu pun. Dah termasuk dalam berita mutawatir pun. Yang wajib untuk kita terima. Sebab benda-benda konspirasi ini benda yang zan. Benda yang sangka-sangka. Belum ada bukti. Tapi bahaya COVID, kesan COVID, kematian disebabkan COVID dah sampai pada tahap mutawatir. Yang sepatutnya kita terima sebagai satu berita yang kita tak boleh tolak pun. Kan? Kita tak boleh tolak pun. Jadi saya melihat orang Islam kena ubah cara fikir. Tinggalkan yang sangka-sangka, terima data dan fakta yang ada. Memang kadang-kadang betul fakta ni memeningkan, memberatkan otak. Tapi ini fakta. Tak ada pasal-pasal pula doktor kat hospital nak pergi seronok sakitkan orang. Lepas tu dia kerja lebih. Dah lah doktor-doktor kat hospital tak cukup. Kan doktor-doktor ni pula tahap pegawai. Dia bukan boleh, pegawai kerajaan yang grade 41 ke atas ni bukan boleh claim apa ni overtime. Dia tak boleh claim overtime. Kalau yang sokongan ni boleh lah. Kan? Dan mereka sangat-sangat terkesan. Saya ada seorang kawan, dia nurse dan dia frontliner. Dan seorang lagi memang doktor dekat ICU pun. Jaga pesakit COVID. Dia kata pakai PPE ni Ustaz. Azab Ustaz. Kan? Azab dalam dunia pakai PPE ni. Pakai apa? Pakai pakaian yang untuk melindungkan diri mereka daripada jangkitan tu, sebab dia treat dia rawat orang yang kena COVID. Pakai berlapis-lapis. Sampai bila dia buka, dia tunjuk kat saya. Dia buka baju dalam dia tu, baju yang t-shirt yang dia pakai di dalam tu basah disebabkan terlalu panas. Tiba-tiba orang kata orang hospital ni agenda Yahudi. Padahal dia orang bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang. Tak ke pening kepala kita? Kita pun tak tahu otak manusia ni letak kat mana. Kan? Tapi bila kita sakit, terkena stroke dan sebagainya, tahu pula cari doktor. Masa tu Yahudi tak ada. Masa tu Dajjal tak ada. Sebab tu kita kata konsisten. Kalau tak nak pergi, jangan pergi terus. Ini bila dah sakit, dah kena stroke, menyusahkan orang pula. Saya bukan nak marah ni, tapi saya nak suruh fikir. Otak-otak yang mengajak manusia pergi ke arah kebodohan ni, fikir. Kalau kau sakit, kena stroke, sakit jantung, mana kau nak pergi? Jumpa bomoh ke?
Makan vitamin ke ataupun jumpa doktor dulu? Vitamin bermanfaat, tetapi kita perlu rawatan yang segera. Kita perlu tindakan yang segera. Makan kismis ke, makan madu ke, makan habatus sauda, ya, tak ada siapa kata dia tak bermanfaat. Tetapi rawatan yang segera berbeza dengan rawatan yang bersifat berpanjangan. Orang yang aksiden, banyak darah keluar, kita perlu bedah dia sekarang. Takkan kita kata, okey sekarang ni makan madu. Dia nak makan madu macam mana? Darah dia mancuk keluar. Rawat segera dulu. Lepas tu baru kita bagi rawatan yang berterusan. Jadi kita bukan menafikan ubat-ubat yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis itu sebagai bermanfaat. Ia bermanfaat. Tetapi ia tidak menafikan rawatan segera yang diperlukan pada waktu yang singkat. Vaksin adalah waktu yang singkat dan ia tidak bercanggah pun dengan hadis dan ayat Quran yang saya sebutkan tadi. Saya dah huraikan tadi panjang. Dan sekarang ni orang duk bincang isu, dia kata kerana ada COVID ni maka agama kita menjadi luntur. Saya nak tahu, siapa yang menjadi murtad disebabkan oleh kerana COVID? Siapa yang jadi kurang beriman disebabkan COVID? Dia kata, tak boleh berjemaah dekat masjid. Tak boleh berjemaah kat masjid, boleh berjemaah kat rumah kot. Dalam Islam ni ada konsep, dia ada tingkatan-tingkatan. Ibadat ni bukan semua satu level. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang daruriyat, ada yang hajiat, ada yang tahsiniat. Semua ini diletakkan oleh Islam sebagai satu perkara yang kita kena faham betul. Kena faham berdasarkan struktur. Orang sakit tak boleh ambil wudu, air ada depan mata tapi tak boleh guna. Pergilah tayamum. Adakah dengan bertayamum menunjukkan iman dia kurang? Tak. Sebab dia sakit, maka pergi tayamum. Dan tak solat dia sah. Orang yang sakit tak boleh nak solat berdiri, solat duduk. Kita sekarang nak pergi masjid tak boleh. Pasal apa tak boleh? Itulah masa dulu bulan puasa orang bagi pergi masjid, suruh jaga SOP, kau tak jaga SOP. Sekarang masjid dah tutup. Kita cakap daripada awal lagi dah. Supaya jaga SOP, supaya masjid boleh kekal terus terbuka. Tapi ada orang tak mau ikut SOP. Orang suruh pergi masjid tarawih, jarak, pakai mask elok-elok. Yang mana yang batuk, yang mana sesama jangan pergi. Saya pernah nampak satu orang, hamba Allah, kan dia pakai mask. Bila nak batuk, dia buka mask, batuk kat luar. Orang suruh pakai mask, tu batuk dalam mask. Tapi ada orang yang tak mau faham. Jadi sekarang masjid dah ditutup. Siapa salah? Kita lah salah. Sebab kita tak jaga SOP. Mungkin ada orang kata ini semua ahli politik apa semua. Saya tak ada masalah lah yang tu. Memang kita pun kadang-kadang ada juga kita tengok ahli politik yang tak ikut SOP dan mereka pun dah kena compound apa semua. Tapi kita semualah, termasuklah pemimpin, termasuk rakyat. Saya pun sendiri kadang-kadang ada juga kadang-kadang waktu ketika kadang-kadang kita rasa macam nak langgar SOP, tapi kita kena tahu akibatnya kita tanggung. Kan? Bila kerajaan letakkan SOP dalam masjid, kita tak mau ikut. Dan akhirnya bila jangkitan berlaku, kluster masjid berlaku, masjid terpaksa ditutup. Dan kita menanggung akibat. Kita dah cakap benda ni lama dah. Kan? Mungkin dia kata, pasar boleh buka Ustaz. Pasar kalau tutup 14 hari orang tak heran, orang boleh pergi pasar lain. Tapi kalau masjid ditutup, surau ditutup, kita nak solat mana? Solat di rumah lah. Adakah bermakna iman kita berkurang? Tak. Rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kerana menjaga nyawa lebih utama daripada mendapat fadilat salat dengan saf yang rapat. Saf rapat ni majoriti ulama kata ia adalah sunnah. Tapi bila terpaksa berdepan dengan nyawa yang hilang, kesihatan yang membahayakan, maka kita utamakan yang tu. Begitu juga kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, mereka menimbang tara mudarat yang besar dengan mudarat yang kecil. Umpamanya, para ulama membenarkan untuk seseorang yang sedang solat membatalkan solat untuk menyelamatkan orang yang nyawanya dalam bahaya kalau tak dibantu. Katalah saya tengah solat, tiba-tiba anak saya berada dalam situasi bahaya. Saya boleh batalkan solat untuk menyelamatkan anak saya daripada terjatuh daripada bahaya. Begitu juga kalau kita sedang solat, kita tengok ada orang lemas. Kita nak pergi solat Jumaat. Kalau kita bantu orang lemah ni, solat Jumaat habis. Maka bantu orang yang lemas kerana solat Jumaat boleh ganti dengan solat Zuhur. Bukan bermakna kita merobohkan agama, tetapi kita nak menjaga semua benda. Menyelamatkan nyawa juga termasuk dalam agama. Menyelamatkan nyawa orang termasuk dalam agama. Menyelamatkan pendapatan orang, ekonomi orang termasuk dalam agama. Mensejahterakan negara masuk dalam agama. Semua ini masuk dalam agama. Kita timbang tara dengan baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW membenarkan orang untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid bila ada hujan. Adakah bermaksud kita takut hujan berbanding takut azab neraka? Dah. Tetapi kerana Nabi SAW nak suruh kita berfikir dengan logik, berfikir dengan pemikiran yang seimbang. Ada kesusahan yang diberikan rukhsah. Solat bila dalam keadaan musafir, patutnya waktu musafir lah banyak rakaat kena semayang. Sebab waktu musafir kan doa dimakbul kan.
Sedangkan waktu musafir ni kebergantungan kita kepada Allah tinggi sebab kita musafir. Tak ada keluarga dekat. Patutnya lagi lamalah semayang kan. Semayang ni kita doa pada Allah. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan. Kamu boleh pergi musafir, tengok dunia jauh-jauh, takkan solat 4 rakaat tak larat. Tak. Agama ni ada dia punya, kita panggil objektif, meringankan. Bahkan 2 rakaat kita salat waktu musafir cukup syarat, lebih afdal daripada 4 rakaat. Kerana agama ni adalah agama yang seimbang, agama yang memberikan kemudahan kepada manusia, agama yang menjaga kemaslahatan manusia, agama yang meraihkan akhirat dan meraihkan dunia. Yang mana dunia ni tak mungkin kita akan dapat hidup selesa tanpa memahami prinsip-prinsip agama yang menguruskan dunia ni. Jadi bila kita kembali kepada kaedah la darar wala dirar, penjagaan SOP, pengambilan vaksin, apa yang dibuat oleh doktor-doktor perubatan di zaman kita ini, dalam negara kita ini, sebenarnya tak ada satu pun setakat ini yang saya nampak undang-undang yang diletakkan tak bercanggah pun dengan prinsip-prinsip Islam. Dan seluruh ahli fatwa, bukan kata fatwa dalam negara kita saja, ahli fatwa dunia, termasuk Arab Saudi, termasuk Jordan, termasuk Morocco, mengatakan perkara yang sama. Maka tak mungkin kita kata umat akan bersepakat dalam perkara yang maksiat. Tak mungkin umat bersepakat dalam perkara yang batil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Jazakallahu khair. Terima kasih Dr. Zaimi. Sangat menarik tentang bagaimana kadang-kala cara pemikiran setengah masyarakat kita lebih suka percaya dan lebih suka dengar satu perkara yang tidak kadang-kadang berpijak kepada fakta dan juga kebenaran. Kita bimbang begitu ya. Dan saya teringat ada beberapa baru ni yang percaya kata jangan takut pada coronavirus kerana lebih takut kepada Allah, itu lebih utama. Jadi mereka satu seruan yang sangat berbahaya sebenarnya. Dan kadang-kadang nampak bertembung dengan cara pemikiran yang waras. Kita kata kalau perlu takut pada Allah saja, kita minta tuan guru untuk masuk dalam kandang harimau. Dan pada waktu itu melaungkan kataan ittaqullah, takut hanya kepada Allah. Dan tengok sama ada mereka ni betul-betul takut kepada Allah ataupun takut kepada makhluk tadi ya. Jadi Ustaz ini kalau takut pada Allah, ambillah vaksin. Semua takut ambil vaksin. Betul. Itu saya kata kadang-kadang cara pemikiran mereka ini bercanggah dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang mereka laksanakan dalam kehidupan mereka tanpa mereka sedar. Dan masyarakat percaya, itu sangat bahaya. Baik, sekarang kita sampai kepada pusingan terakhir dan panel kita yang terakhir, insya-Allah, iaitu nak balik semula pada Dr. Zakhrul. Doktor, kalau tadi ya kita dah sebut ada beberapa perkara yang menyebabkan manusia ni tak nak ambil lah. Orang Islam terutama percaya kadang-kadang mereka create lah. Dia kata selain daripada isu ekonomi pertembungan China dengan Amerika tadi, yang lebih menariknya dia kata vaksin ni akan ada satu benda, chip akan masuk dalam tubuh badan. Akan dapat detect di mana sahaja mereka berada. Dan dia juga vaksin ni dia transmitted melalui 5G. 5G doktor. Dan saya ada baca juga dia kata dia sebenarnya satu virus yang dibocorkan daripada satu lab di negeri China dan untuk disebarkan. Dan cerita dia sangat menarik dia buat, dramatik. Sehingga seolah-olah fakta yang didatangkan kepada masyarakat kita diabaikan dan cerita-cerita dramatik ini mempengaruhi sebahagian masyarakat kita. Jadi apa nasihat doktor dalam kita membincangkan tajuk vaksin sebagai agenda Yahudi untuk memahamkan masyarakat kita untuk yakin bahawa vaksin ini baik untuk kita semua. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. So bila kita nak sebut mengenai ini geng-geng pro konspirasi lah, saya tak nafikan bahawa tersebar macam-macam maklumat. Bila mengatakan geng pro konspirasi macam kerajaan Demokrat sekarang, memang dia orang berpegang untuk mengatakan bahawa the virus Wuhan adalah daripada China dan dia man-made. Tapi kebanyakan expert, pasal kita kata virologis, kita hebatnya, macam kita kata manusia ni dijadikan oleh Allah, Adam dan Hawa. Walaupun kita ada teori teori Homo sapien by Charles Darwin sebagai contoh, dia tak boleh divalidkan pasal semua orang tahu asas untuk kita explain. Pasal setiap virus dia macam ada surat beranak dia tahu. Dia tahu detailing, karakter, dia punya coding, dia punya boleh di-insert atau tidak. Jadi kebanyakan pakar virologis sepakat ini memang bukan human made.
Itu dah terjawab. Dan tak perlulah kita nak persoal. Lainlah kita kata dalam dunia ni hanya ada 2 orang je atau seorang je pakar virus yang dia seorang je boleh diterima. Macam seorang sahabat saya bercakap, seorang sahabat saya kata bila dia belajar engineer, dia semua orang sebut mengenai teori graviti by Newton, sebagai Newton. Sebenarnya sebelum tu orang Islam dah tahu lebih awal lagi mengenai teori graviti. So bukanlah cuma Newton menuliskan dia dan menunjukkan bahawa dia yang bercerita mengenai teori graviti. So sama dalam kes virus ini, banyak pakar virus. Di Malaysia je ada banyak virologis yang boleh validatekan bahawa ini bukan man-made. So untuk kita menjawab bahawa adakah dia man-made? Tidak. Tapi adakah kita mempunyai lab? Kita pun ada virologi lab. IMR ada virologi lab. Pusat Genetik Negara, pusat ada composition untuk simpan genetik, maklumat genetik sebagai contoh. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala bagi ilmu pada perubatan atau sains itu sangat luas. Sangat luas sampai, tapi harus diingat, sehebat-hebat manusia zaman sekarang, teori piramid pun orang tak dapat selesaikan. Sebenarnya, macam mana piramid tu dicipta, macam mana calculation dia, macam mana dia angkat. Mathematically pun dia tak nak jawab lagi sampai sekarang. Jadi, yang menunjukkan bahawa ilmu yang bila Allah Ta'ala bagi satu maklumat, dia sangat luas. Kita setakat dengar satu berita dan kita terus percaya. Oh, man-made. Itu pertama. So, bila kita nak sebut sama ada, dia adalah satu keadaan yang mana masyarakat kena faham. Bila dia bukan man-made, bila diberi pula dicipta penyakit itu dan penyakit itu boleh di-explainkan. Memang banyak rahmat. Saya boleh cakap dengan semua orang bahawa sebenarnya banyak rahmat apabila COVID melanda Malaysia. Tak ada orang pun mengambil kira bahawa sebelum-sebelum ni para ahli politik sebagai contoh, dia tak ambil kira pun hospital-hospital tak pernah mencukupi. Pasal hospital-hospital dalam sistem kesihatan Malaysia hanya menjurus kepada bandar-bandar. Hospital yang mengandung doktor pakar pun di bandar-bandar. So apabila berlakunya krisis kesihatan, contoh Politeknik Berang, Politeknik Sultan Azlan, ada hospital dekat? Tak ada. UPSI paling dekat hospital, tak ada dengan pakar. Paling dekat hospital di Ipoh sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku adalah penstabilan kembali. Rahmat yang kita lihat, saya dari sektor kesihatan, kita melihat bahawa inilah ruang untuk masyarakat sedar bahawa kerajaan melakukan yang terbaik untuk make sure sistem kesihatan banyak ruang untuk penambahbaikan. Kedua, banyak benda yang kita berikan percuma kepada rakyat. Sebagai contoh, vaksinnya, ubat-ubatannya, tapi banyak lagi penambahbaikan yang perlu dilakukan. Katil di ICU tak cukup sebelum ni, pasal kita hanya bercerita mengenai composition yang ada di bandar. Kita tak ambil kira lagi masyarakat kampung yang orang Melayu kita senang. Kalau apa-apa pun, innalillahi raji'un. Innalillahi. Itu je. Dia tak komplain apa pun. Ikhtiar bagi diorang adalah bukan penghujung bagi kami. Pasal tu macam satu sesi yang saya bawa Dr. Ruzaimi dengan sebagai sahabat, ICU sebagai last benteng. Maksudnya kalau kita sakit, kalau dah masuk ICU tu, itulah penghujung dia. Kalau ICU collapse, maksudnya sistem kesihatan kita collapse. Sebagai contoh. Jadi bila kita lihat dari segi coronavirus itu sendiri, dari segi man-made, lepas tu dari segi krisis antara dua partis, memang kita faham. Ada pandangan yang mengatakan bahawa, kadar kematian sama je. Macam Ustaz kata tadi, Ustaz Nurzaimi kata, now 0.6%. Memang kadar kematian lebih kurang 1-2% per annum sebenarnya. Tapi itu dia tak lihat accumulated data. Accumulated data bermaksud sekarang ini kalau kita lihat banyak kes brought in death. Banyak orang muda tiba-tiba mati dekat rumah. Orang-orang muda yang tengah batuk-batuk sesama tiba-tiba tak bernafas. Ini yang agak menakutkan bila melibatkan COVID. Itu yang fakta yang perlu dianalisa. Salah satu hujah mereka adalah kenapa daripada awal 1893 approach berubah. 1893 sampai katakan sekarang, approach kita berubah dalam menangani COVID ini. COVID tak berubah, sifat manusia itu berubah, tapi keadaan dia berubah. Pasal permulaan PKP atau permulaan COVID melanda dunia, kita bercakap daripada Wuhan. Semua negara cuba menghalang jangkitan daripada Wuhan ke dunia
ke negara-negara mereka termasuk Malaysia. So buat lockdown pertama. Selepas sekian lama, sifat manusia tetap degil. Memang tu sifat dia, degil, tak ada dengar cakap, tak nak patuh, tak nak buat, tak nak, semua tak nak. Dia mesti bercakap mengenai diri dia. Tu sifat manusia. Dia nak diri dia diselesaikan. Jadi apa yang berlaku? Berlakunya established infection dalam masyarakat. Maksudnya semua orang, mungkin Dr. Rozaimi dah kena, mungkin Ustaz Azmi dah kena, mungkin saya pun dah kena, tapi alhamdulillah kita tak manifest. Tapi sepanjang perjalanan kita dah sebarkan kat orang. Pasal tu bila kita kata jalan keluar dia memang adalah vaksin. Jalan keluar adalah vaksin. Dan sekarang ini ada pendapat kenapa Malaysia dapat sikit, kenapa negara lain banyak. Kena faham bahawa Malaysia adalah negara dengan 32 juta population. Southeast Asia, majority Malaysia adalah paling tinggi, 6.5% vaccination rate. Sebenarnya busuk-busuk pun Malaysia adalah tertinggi di Southeast Asia berbanding dengan negara-negara Eropah. Kita negara yang bukan pengeluar vaksin dan kita juga bukanlah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, boleh order 5 juta, 10 juta, 30 juta macam Israel. Israel order siap akses. Dia order Moderna sama jumlah dengan rakyat dia, dia order AstraZeneca sama jumlah dengan rakyat dia. Siapa dapat dulu, itu yang dia bagi. Cuma dia dapat Moderna dulu. So AstraZeneca kemungkinan dia akan lupuskan, dia lebih rela lupuskan berbanding dengan bagi pada Palestin sebagai contoh. Itu sikap diorang. Boleh tak dia bagi pada lain? Contoh AstraZeneca adalah satu vaksin yang dihasilkan dengan non-profit. AstraZeneca adalah vaksin yang paling murah, Ustaz. $4 je kos dia. Paling murah. Non-profit vaksin by Oxford punya group, Oxford punya researcher. Tetapi masalahnya media kita pergi highlight cocok vaksin darah beku, cocok vaksin mati. Dia suka benda sensasi. Dia suka cerita benda yang kesilap, benda yang 1000 kebaikan, satu keburukan menjadi petanda menutup segala kebaikan. Ini memang mentaliti kita lah. Macam kita katalah macam apa yang Nabi sebut dalam melibatkan hubungan suami isteri. Bila seorang suami isteri tu kata, kau tak pernah buat kebaikan. Macam itulah. Itulah sistem kesihatan. Tak pernah buat kebaikan. Satu, kita tak cerita yang 1000 kita selamatkan, 1 juta kita selamatkan, kita cerita satu. Satu tu yang di-highlightkan. Dalam berita harian contoh semalam tulis highlight, AstraZeneca tidak dibenarkan untuk masyarakat Australia ban AstraZeneca kerana satu kes darah beku. Dia tak ambil yang majority, dia ambil yang satu highlight tu yang dia nak. Jadi kita pun kena mendidik masyarakat supaya menyampaikan maklumat ni dengan cara yang betul, dengan lebih beretika, supaya semua orang dapat. Matlamat kita adalah kita semua nak semayang di masjid, nak semayang rapatkan saf, nak pergi semayang Jumaat, nak raya korban. Apa lagi yang kita nak? Benda ni semua adalah matlamat hidup manusia. Jadi Islam dah tetapkan dah. Jalan keluar dia mudah, patuh. Patuh je lah. Tak patuh je masalah ni. Jadi untuk menjawab soalan itu, itulah saya punya ulasan, Ustaz. Semoga memberi manfaat, insya-Allah. Jazakallah khair. Terima kasih doktor. Sangat tepat sekali ya. Jadi penghujung ataupun kesimpulan akhir daripada doktor tadi, marilah kita beramai-ramai pakat mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Dan saya alhamdulillah Dr. Zaimi mendapat lagi. Kan? Cuma kadang-kadang kita risau dekat Dr. Zakrul ya. Dalam keadaan mereka ni nak promo vaksin, ditambah pula dengan unsur-unsur lain. Katanya kalau dapat vaksin ni akan ada pertambahan organ pembesaran dan sebagainya. Kita bimbang juga itu. Bagus tadi nak vaksin, tapi dicampur adukkan juga dengan beberapa kepercayaan sebegitu. Kita bimbang. Letih pula kita nak buat forum lain supaya rakyat disedarkan dengan kebaikan untuk mengambil vaksin ini. Baik, para penonton, para pendengar yang saya hormati sekalian, sedar tak sedar hampir 2 jam. Patutnya kita tamat dah forum kita ni. Seronok dengan paduan gabungan 2 orang ahli panel kita, Dr. Perubatan dan juga ahli agama dalam membicarakan tajuk vaksin sebagai salah satu agenda Yahudi ataupun tidak. Jadi dalam masa yang ringkas kita ada, penganjur minta buka 10 minit. Jadi saya berkeruang pada para penonton, para pendengar, sekiranya ada apa-apa soalan yang tak sempat saya nak tanya pada ahli panel kita, tuan-tuan boleh open mic, open camera, direct kepada panel kita dengan soalan yang ringkas dan padat. Untuk itu saya persilakan sekiranya para penonton pendengar ada soalan yang diajukan pada barisan panel kita. Fala tafadhal mashkura.
Macam mana Ustaz Zahid? Ada ke soalan bertulis ke? Sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh buka mic dan buka kamera untuk tanya soalan kepada ahli panel kita. Ya, yang berada di dalam tim sahaja ya. Sekiranya ada di Facebook, sebagai contohnya Facebook Dr. Rozaimi ni saya dapat baca, insya-Allah kalau ada boleh tanya soalan. Kita akan cuba baca. Ada soalan? Okey, tak ada soalan ya? Mungkin mereka terpana dengan dua-dua ahli panel kita dah mengupas begitu sehingga mendalam ya tajuk kita pada pagi ni. Betul lagi? Sangat mendalam. Cik Safa ada nak tanya ke? Assalamualaikum. Ya puan, boleh terus tanya soalan. Tak ada masalah. Dengar. Okey, pertama saya tanya berkenaan dengan status vaksin ni, di mana adakah dia masih dalam kategori trial sekarang ni, dan adakah ia menjadi paksaan untuk setakat ini. Kemudiannya seandainya berlaku seandainya bila ada ubat yang boleh mengubati COVID atau yang lebih baik daripada vaksin, apa akan terjadi pada vaksin sekarang? Itu saja untuk setakat ini. Okey, terima kasih Cik Safa. Saya rasa soalan ni Dr. Zakrul boleh respon ya, insya-Allah. Silakan. Semua sekarang ni bila kita sebut vaksin, memang vaksin ada banyak on trial. Ada 280 lebih vaksin companies yang tengah race untuk production. Tapi bila yang vaksin yang sedia ada, contoh Pfizer, Moderna, yang masuk Malaysia Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, ataupun yang coming adalah Sino ataupun Gamaleya sebagai contoh. Ini dah complete trial, dah complete dari segi phase 3 trial. Maksudnya semua orang dah complete, dah menerima dan dah measure. Maksudnya dah cocok dan kita dah measure tindak balas respon. Pasal tu tuan-tuan lihat ada vaksin yang lepas, contoh Pfizer lepas 21 hari baru diberi second dose. AstraZeneca diberikan second dose selepas 2 bulan sebagai contoh. Ini maksudnya dari segi penggunaan untuk keselamatan kepada manusia, kepada pesakit, telah dikonfirmkan, telah disahihkan. Maksudnya bila dicocok vaksin, body menghasilkan antibody, dan antibody itu boleh dikira dengan jumlah dia dan berapa pula tempoh antibody itu stay dalam badan. Itu yang dia orang study yang paling penting untuk dia buat. So bila dia buat antibody itu pula, adakah antibody itu respon terhadap varian-varian yang baru? Varian India, varian Brazil, varian UK variant, ni semua. Dan itu study-study yang dah dilakukan, telah dikonfirmkan. Cuma pada peringkat permulaan, dia melepasi fasa orang dewasa. 18 tahun ke atas dibenarkan. So, daripada 18 tahun ke atas, siapa pula yang paling menerima manfaat? Orang 60 ke atas, sebagai contoh. So, bila yang paling latest, Pfizer telah diluluskan penggunaan untuk 12 tahun ke atas. Untuk ini bila kita phase clinical trial melibatkan ratusan ribu atau puluhan ribu untuk faktor keselamatan dan juga faktor kita kata side effect immediate side effect. Macam contoh AstraZeneca sebagai contoh, kita tahu dia ada side effect, rare side effect tu ada, tapi daripada 100,000 orang satu terkena. Sebenarnya common pada semua ubat. Tuan makan Panadol pun sama, makan ubat selsema pun sama, ubat tahan muntah pun sama, semua ada side effect 1 per 100,000, 1 per million. Which is, itu pasal kalau kita kata vaksin, kita bagus dekat Malaysia ni apa? Malaysia Kementerian Kesihatan ni always authoritative.
Dia orang ni sangat diktator tau tuan-tuan. Sebenarnya. Kalau dia kata tidak. Selagi tak selamat, takkan lepas ubat tu di Malaysia. So, alhamdulillah, memang kita ditadbir untuk Kementerian Kesihatan ni, untuk keselamatan rakyat ni memang sangat berhati-hati. Padahal tu vaksin kita pilih. Bila pun banyak dekat luar sana, kita pilih, make sure betul-betul selamat. Pasal siapa nak bertanggungjawab? Kita bertanggungjawab pada rakyat kita. Jadi Kementerian Kesihatan pasal tu tak mudah kalau kita kata untuk dipolitikkan isu-isu nak pilih brand mana, itu tidak, pasti tidak berlaku. Yang kedua, adakah vaksin akan terabai sekiranya ubat ada? Kena faham, vaksin tujuan dia untuk pencegahan. Ubatan adalah untuk perawatan. So dalam kes coronavirus, kita tak nak orang mati akibat daripada vaksin atau mati akibat daripada coronavirus. Dan kita tak nak orang, kalaupun kita kata COVID hanya mati 1%, tapi komplikasi long COVID ini yang sangat memudaratkan. Sebenarnya, kalaupun kita kata, alah baru 10 orang mati, 10,000 kena, 10 mati sebagai contoh. Tapi ada 2,000 lagi yang keluar masuk ICU. Takkan memudaratkan juga. Yang kita tak nak ini. Pasal bila kena COVID, dia melibatkan long COVID, rosak paru-paru, rosak hati, rosak jantung, rosak buah pinggang sebagai contoh, komplikasi daripada jangkitan. Jadi, ubatan hanya merawat, bukan mencegah komplikasi. Merawat supaya bila kena jangkitan, duduk dalam hospital, contoh patutnya duduk hospital 14 hari, masa dipendekkan menjadi 5 hari. Ataupun kalau kena jantung, patutnya paru-paru rosak teruk, jadi 100% terkena, jadi 25% saja terkena. Tapi kena tetap kena. Jadi dua-dua matlamat yang berbeza. Matlamat penghasilan vaksin adalah mencegah komplikasi. Tak mencegah jangkitan, dia tak mencegah jangkitan tetap berlaku. Cuma mencegah komplikasi. Kalau kita patut demam 5 hari, dia jadi demam sehari. Contoh siapa yang ambil vaksin chickenpox, adakah tak kena chickenpox? Kena chickenpox tapi naik 2-3 butir je, lepas tu elok. Tak ada demam, makan macam biasa, dia hilang. So dia tetap kena, pasal dia virus tetap akan cuba masuk dan establish jangkitan. Tapi dari segi ubatan adalah untuk memendekkan jangkitan, memendekkan komplikasi. So bila dia combine dua, bila you kena jangkitan, askar dalam badan dah ada untuk menghandle jangkitan, dan ubat pula mempercepatkan proses. Umpama rakyat Syria dapat duit, dapat askar, dapat peluru, bolehlah bina negara tu. Itu contohnya lah Ustaz. Harap menjawab soalan. Jazakallah khair. Terima kasih Dr. Zakrul atas soalan Cik Safa tadi. Kita buka satu soalan, mungkin ada untuk Dr. Zaimi, kalau ada lah. Silakan. Kita ada soalan daripada platform Facebook. Saya rasa ini sesuai kepada Dr. Zaimi, iaitu soalan dia, adakah dibolehkan di masjid dijadikan sebagai tempat untuk vaksinasi? InsyaAllah. Itu saja soalannya. Silakan Ustaz Zaimi. Okey, masjid nak dijadikan tempat untuk vaksinasi. Bagi saya soalan ni sebenarnya kena tanya kepada pakar virus lah. Jadi kalau dengan SOP yang ada, maka nak dijadikan masjid sebagai tempat vaksin dengan diadakan satu ruang yang khusus sehingga boleh menyelamatkan yang lain, maka yang ni bagi saya tak ada isu lah. Tak ada isu, dibenarkan. Kerana zaman dulu pun masjid merupakan tempat pentadbiran. Bukannya melibatkan darah yang bercucuran keluar sehingga mengotorkan masjid. Tak. Ya. Cuma yang menjadi persoalannya, mungkin ada orang tanya, kenapa tempat vaksin boleh buka tetapi masjid solat berjemaah tak boleh buka? Kerana orang yang terima vaksin ni, ataupun orang yang orang kata apa? Orang yang mencucuk tu dia pakai PPE, dia pakai protection. Lepas tu orang yang terima vaksin tu pula dia dah menerima vaksin, maka sebab itu kita benarkan dia datang lah. Kalau mungkin lepas ni kalau dah ramai yang menerima vaksin, mungkin adalah ruang untuk kita ijtihad bagaimana SOP masjid ni mungkin kita benarkan orang yang ada vaksin. Itu kita akan bincang kemudian lah, tengok kepada situasi semasa. Sebab sekarang ni pun kadar yang dah dapat vaksin pun taklah begitu tinggi. Jadi kita tengok macam mana dia punya progres. Kita pun sama-sama sedih sebenarnya dengan apa yang berlaku. Tak ada siapa yang tak sedih bila masjid tak boleh pergi. Hari ni hari Jumaat, sepatutnya kita pergi sembahyang Jumaat, tapi tak boleh pergi. Tak ada siapa yang
gembira dengan situasi ini. Tetapi apakah ruang yang kita ada, melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala angkat wabak ni segera, supaya kita boleh hidup kembali normal seperti biasa, dapat berinteraksi secara fizikal semula, insya-Allah. Yang mana benda ni bukan baru je berlaku pada zaman kita. Bahkan kalau kita tengok Al-Imam Az-Zahabi pernah sebut pada tahun 448 di Andalus berlaku wabak yang besar-besaran sehingga masjid di Cordova langsung tak ada masjid, tak ada orang yang salat. Kerana apa? Kerana wabak terlalu berleluasa sampai orang takut nak pergi keluar. Orang tak keluar kerana nak menjaga wabak daripada tersebar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ijtihad daripada pemerintah, ijtihad daripada ahli fatwa bersama dengan pakar-pakar perubatan akan menatijahkan sesuatu yang baik pada masa akan datang, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Ruzaimi di atas jawapan dan saya kira sebagai kesimpulan dan kata-kata akhir dalam forum kita pada pagi Jumaat ini yang bertajuk Vaksin Adakah Ia Agenda Yahudi. Untuk itu saya kira saya tak nak buat kesimpulan dah. Saya kira kerana kedua jawapan akhir yang diberikan oleh kedua ahli panel kita yang cukup hebat pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi, ahli panel kita pertama, dan juga Dr. Zakrul. Jazakumullah khair. Yang sedar tak sedar hampir 2 jam sebenarnya. Tempoh kita rancang awal ada 1 jam setengah sahaja. Tetapi cukup bermaklumat dan cukup bermanfaat untuk dijadikan pedoman. Walaupun ada setengah kawan kita kata tadi, macam tajuk basi je, saya rasa tak ada basinya. Perbincangan ilmu, perbincangan ilmiah yang kita kupas pada pagi ini mudah-mudahan memberi manfaat. Kita nak dengar lagi, apabila dalam My Sejahtera dilaporkan, sepatutnya daftar 10,000 orang, hampir separuh tak datang. Kerana mungkin setengah kepercayaan mereka yang mengatakan inilah agenda musuh, agenda sulit untuk meruntuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, para penonton pendengar yang setia bersama kita hampir 2 jam. Kepada pihak Pusat Islam PISAS kita, Berang, dan seluruh warga kerja yang menjarakan forum kita pada pagi ini. Dan saya selaku moderator pada pagi ini juga mohon maaf terkasar bahasa, bergurau dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu semula dan perbaiki dan berjumpa dalam forum kita yang akan datang insyaAllah. Untuk itu kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.